awal tu sikit payah lah. Jadi kalau bagaimana kita ucap terima kasih lah kerana boleh mari. Dan kita pun ada saya dalam talent lagi lah. Akhirnya bersama kita dengan hari ni. Dan saya pun saudara Kiti Fela ni saya pernah baca lah artikel dia yang berkaitan dengan mula hayat saya lah. Dan saya tersentuh juga lah bila baca tu sebab ada orang ambil tahu juga lah tentang pejuang-pejuang hak dulu. Dan sebenarnya saya pun pernah bersuah muka lah dengan saudara Datuk Hussein ni di Flag Hijau Datuk Petai tu. Bila dia pergi camping itu, saya pun pergi ke depan dia, saya kata minta maaf tu, saya tanya soalan. Saya kata, dia pun kata, boleh. Saya tanya, PAH ni melawan-lawan ke negara kebajikan. Jadi saya tanya dia, apa kebajikan yang PAH dah buat kepada anak pejuang-pejuang PAH dulu. Malangnya soalan saya itu tidak dijawab dan dia kaitkan dengan royalti minyak, ibu tunggal, apa yang saya kata mengayukan ni. Jadi saya kata tak apa tu, terima kasih. Gitulah. Jadi saya pun tanya banyak lah. Jadi bagi saya terima kasih saudara Iqbal mengurusi parti kita, anak seorang pejuang legenda di Kelantan, Kemulut Samakul, yang meninggal dunia secara tragis. Tapi itu satu, orang kata sebagai seorang pejuang itu satu syahid dalam perjuangan bagi saya. Saudara saya Tuan Faisal rakan di universiti dulu, tuan-tuan dan puan-puan, ada yang saya kenal, ada yang belum kenal lagi. Terima kasih kerana bagi saya peluang pagi hari ini nak kecek sikit pasal Datuk Usam. Masa saya baru balik dulu kerja di Kelantan, orang kata, orang PAH kata, apa dia Datuk Usam dikira oleh sebuah mula sahabat guru, dia kata dulu. PAH kata dia boleh gantikan mula sahabat guru, tapi sebenarnya PAH tak ada maksud. Usam ni sebenarnya penakut, seorang yang penakut tapi berani bercakap besar saja. Dia saman saya 2 kali. Saman pertama dia pada saya pada pada Oktober 2009, Oktober 2009 dia saman saya. Jadi dindong kes itu bicara pada 18 dan 19 hari bulan Disember 2012. Pergi hari pertama nak bicara, hakim minta selesai di luar mahkamah. Kalau tak selesai di luar mahkamah, baru bicara. Dan hakim kata kedua pihak dia dan pihak saya setuju bicara, dia akan naik dulu untuk, sebab dia sahabat saya, dia akan naik dulu sebagai saksi pertama penyaman plaintiff. Jadi kita cuba selesai luar mahkamah, tak boleh selesai luar mahkamah. 19 hari bulan kami datang untuk bicara, dia klik Kelantan tak hari untuk bicara. Alasan dia, ada masalah jumpa terowongan harga karun di Palembang. Jadi tak boleh bicara, ada urusan resmi. Tangguh kes. Lepas tu hakim tetapkan pembicaraan akan dibuat pada 4 sehingga 8 hari bulan Mac 2013. Dia akan naik bagi saksi. Jadi saksilah dia sama saya. Hari pertama, 2 hari sebelum pembicaraan, dia hantar surat ke mahkamah. Dia kata nak minta tangguh kes, sebab dia nak tambah lawyer. Dia nak ambil convincing dia sebagai lawyer dia. Jadi pergi ke dalam mahkamah, pergi di mahkamah. Mahkamah tidak menggunakan. Mahkamah kata tak tambah, boleh tambah lanjutan, tapi kes ni kena terus. Sebab kes ni kes di Kelantan, tapi kes ni dibicarakan di Kuantan, Mahkamah Kuantan. Jadi kita mari dari jauh nak cara, Datuk 2 hari sebelum cara baru nak buat putusan, nak tukar, nak tambah lawyer gitu gini. Jadi akhir kata kita teruskan bicara.
Dia balik Kelantan, tak cara tangguh. 2 hari kemudian lepas Jumaat Sabtu, hari Senin patut dia datang. Pagi Senin dia hantar ke mahkamah, MC tak boleh datang cara. Sama orang kuat, tapi cara laku. Dia saman saya kerana saya kata Husam ni seorang yang penipu. Dan saya tunggu di mahkamah untuk bagi tahu apa sebab saya kata Husam ni penipu. Dan hari ini saya nak ulang lagi sekali bahawa Husam ni memang penipu. Dan dia saman saya. Yang keduanya sebab saya kata Husam ni hipokrit. Jadi saya pun tunggulah cara di mahkamah nak bagi tahu apa yang sebab dia hipokrit. Kenapa saya kata dia hipokrit? Tapi dia tidak bagi peluang di mahkamah. Dia asyik tangguh gimana. Sebelum ni dia kalah dia sama seorang blogger nama Faizal. Dia sama seorang blogger RBF Online. Dia sama individu tu Muhammad Faizal Rahman. Dia kalah kes. Selama ni dia tu sampai ahli politik. Ahli politik ni tak saya nak di mahkamah. Sebab tu yang settle luar mahkamah tadi yang dia benar seluruh ya. Yang lain tu semua selesai luar mahkamah. Dia sampai kita orang tak ada binti ya. Kita kena lama nak ke mana dia. Tapi dia tak berani. Sama je. Lepas tu dalam dia duduk tangguh-tangguh kes dia sama saya, dia sama pula saya selagi baru ni. Sebab kes Dina Mas, apa yang dia nak sebenarnya, dia nak cuba dapatkan perintah injunction supaya saya tak boleh time plan raya ni nak bagi kecek pasal dia. Tapi alhamdulillah kita masih ada peluang. Mahkamah masih belum beri injunction pada dia, jadi kita guna sebelumnya. Di Kelantan saya kena Husam. Saya rasa saya antara orang kanan yang kanan. Maksudnya orang kanan yang kanan. Ya, dah kanan. Apa saya kata saya orang kanan yang kanan? Sebab kalau Hak Hussein nak tidur dalam pejabat pun dia panggil saya supaya jaga pintu opil dia. Supaya orang tak masuk dia nak tidur dalam opil. Ya. Kalau dia nak bagi duit ke anak dia bagi Kuala Lumpur, anak dia bagi naik Kelantan, singgah di Kuala Lumpur nak pergi KL pun dia bagi melalui saya. So KBP 3 anak dia. Ya. Gapo lagi? Sebab apa saya kata dia orang kanan? Bila bagi pilihan raya, dia tahu dia bagi duit 500,000 cash ke saya untuk handle kerja-kerja untuk pilihan raya. Bila dia orang balik saya di Kelantan, dia suruh saya pergi cari opik. Nak buat kita cari opik 1/4 tingkat opik. Dia bayar 1.2 juta beli bangunan tu untuk buat. Lepas tu dia biayai 70,000 setiap bulan untuk syarikat tu untuk buat meningkatkan aktiviti dia, projek-projek dia, nama-nama dia nak naikkan. Lepas tu saya kata saya antara orang kanan yang kanan dengan dia. Sepanjang 2 tahun 7 bulan saya kerja dengan dia, gapo dia tak suruh saya buat. Dia berbalah dengan Ustaz Nasharuddin Mak Isa naik Presiden PAS. Akibat Presiden PAS waktu tu dia guna saya, dia suruh pihak Nasharuddin buat buku itu gini semua. Saya ada semua saya tunggu bagi mahkamah waktu itu. Dia tidak suka Mustafa Ali. Kita semua kenal dia Mustafa Ali kan. Kalau tak kenal tak boleh bayar muka, kita boleh bayar spender je. Dia bergaduh, dia tak suka Mustafa Ali. Dia cerita macam-macam keburukan Mustafa Ali pada saya. Tapi sampai hari satu bukti pun dia tak nak berhenti. Dia bergaduh dengan esko-esko lain dalam kerajaan negeri Kelantan. Dia cerita semua pada saya. Tapi semua dia cerita tidak pernah ada bukti. Dia seorang yang baik di Kelantan, orang lain yang hak. Jadi Husam ni saya nak cerita bila dia bawa balik saya 2 tahun 7 bulan saya kerja dengan dia. Akhir sekali disebabkan masalah politik dia, masalah dia, konflik dia dengan keluarga Tuan Guru Nik Aziz. Anak-anak Nik Aziz ni tak suka berlaku dia. Jadi saya jadi bangsa. Sebab saya duduk di bawah Perbadanan Nanti Besar Kelantan. Waktu itu Perbadanan Nanti Besar Kelantan ni menantu Nik Aziz jadi pegawai eksekutif, pegawai eksekutif. Jadi saya ditawarkan kontrak. Bila saya ditawarkan kontrak, dia suruh saya ke HAP. Dia right on saya untuk menjatuhkan menantu Nik Aziz. Saya buat kerja.
sampai menantu Nik Aziz jatuh. Bila hari menantu Nik Aziz meletak jawatan, dia buat sidang media, Datuk Usam buat sidang media selepas mesyuarat Exco. Apa dia kata? Dia kata saya tidak kenal kita kerja, dia tidak bekerja dengan saya tidak pernah beri apa-apa arahan atau suruh dia buat apa-apa. Itu dia orang yang bernama Musa. Itu dia. Di Kelantan, kalau kita fikir kenapa dia ni, saya nak cerita sejarah dia sebagai ahli parlimen. 1999 dia bertanding parlimen Kebakerian. Dia adalah yang ketua PAH Kebakerian, dia bertanding parlimen Kebakerian. Dia tidak mempertahankan pada pilihan raya 2004 parlimen Kebakerian. 2004 dia bertanding jadi Adun Kijang. Dia menang Adun Kijang. 2004 dia menang, 2008 dia tidak mempertahankan Dun Kijang, dia pindah pula di Dun Salo. 2008. Lepas Dun Salo 2008, dan dia tinggal ke adik dia, isteri dia untuk kempen, dia mari pula di Putrajaya 2013. Kenapa dia asyik tidak mempertahankan tempat dia, pusing. Sewaktu dia menjadi Adun Kijang, pernah ada kumpulan dari Dun Kijang, dia orang pas diri beragak nak halau dia keluar daripada Dun Kijang. Dan antaranya adalah Nik Abdul, anak Nik Aziz. Di sana hari ini pun masalah yang sama. Tok-tok okey, tok-tok mulu di situ pun tak sedung dengan dia. Nak suruh dia tubik masalah. Sebab tu dia tak balik nak kempen di sana. Dia sekadar nak mempertahankan sana tu untuk maruah dia saja. Setiap kali dia jadi tok okey, dia akan membawa masalah ke tempat tu. Dan hari ini dia mari nak tabur janji di Putrajaya pula, nak bawa masalah baru pula. Kalau tuan-tuan tengok, kalau nak kata saya tipu, boleh cek maklumat pilihan raya. 1999 dia bertanding Kebakerian, 2004 dia bertanding Kijang, 2008 dia bertanding Salo, 2013 dia bertanding Putrajaya. Dia tidak habis. Setiap tempat dia pergi menimbulkan berbagai masalah. Dan dalam kerajaan negeri Kelantan pun, di kalangan Exco kerajaan negeri Kelantan pun tidak suka lagi. Kenapa dia tak suka? Sebab dia suka janji benda yang tidak boleh dibuat. Dan bila benda itu tidak boleh dibuat, benda itu mendatangkan masalah terus kepada parti politik, kepada rakan-rakan, kepada semua jentera-jentera dia sendiri. Seperti juga dia berjanji hari ini di Putrajaya. Apa dia berjanji di Putrajaya? Yang pertama, dia berjanji nak menyelesaikan rumah, masalah perumahan. Di Kelantan ni PAH Meta 23 tahun, dah berapa butir rumah rakyat yang PAH buat? Tanya dia, berapa butir rumah rakyat yang PAH buat? 23 tahun PAH Meta yang dia kata nak bagi selesai masalah di Putrajaya ni. Di Kelantan pun dia tidak selesai masalah. Lepas tu, apa lagi dia? Dia janji untuk tolong kaki-tangan sokongan, untuk meningkatkan ekonomi, untuk bebas cukai. Di Kelantan ni, orang neka boleh 50 riyal, 30 riyal sehari pun kena cukai sikit punya baju. Cukai bakul, cukai sampah, cukai macam-macam. Kena. Dia tak selesai. Dia mari janji pilihan raya saja di sini. Usam ni. Apa yang dia janji di Kelantan tu? Di Kelantan ni, sebab janji ni, Usam ni dia dah jadi, macam saya kata tadi, dia sudah jadi ahli lawak jenaka di Kelantan. Dia sebenarnya lebih sesuai bertanding Maharaja Lawak daripada tanding pilihan raya. Dia janji apa? Dalam masa 12 bulan terakhir ni, apa dia janji? Yang pertama, bila kata nak pilihan raya, itu hari bunyi kata nak pilihan raya bulan 3, bulan 4 2012. Dia janji, dia buat yakan kerajaan Kelantan akan buat satu bandar Red Warriors 505 ekar dengan stadium yang boleh buat sembahyang hajat dengan itu gini. Hari ini tak batu asal dah, 3-4 minggu lepas tu ya, tak ada gabung lagi ya. Kalau kita nak tengok kata sodok, ada ke nak pergi sodok dia ni? Selalu kita ni bila kita janji je,
Kita tengok mesin data buat kerja gitu gini. Kalau pergi Bukit Merpah tempat ada janji stadium ni tak lagi siang hari, sebab siang hari tak ada kapur. Kena pergi malam. Malam boleh apa? Sinar. Duk nyodok. Bukan bulldozer duk nyodok, komputer duk nyodok. Tak ada kapur lagi. Kemudian dia janji lebuh raya rakyat. Bunyi kata nak beli raya bulan dia pun lancar lebuh raya rakyat. Kutip duit dari rakyat. Dermo, lebuh raya pripik orang panggil. Kutip duit. Hari ini tak mana lebuh raya? Tak ada. Dan untuk tuan-tuan dan puan, saya nak kongsi SMS yang saya terima daripada seorang SQ dalam keadaan negeri Kelantan. Dia cakap pada saya ni SMS dia, lebuh raya rakyat seems that he never learned from all previous failures. Sendiri buat, ramai-ramai tanggung. SQ tu cakap. Lepas tu dia tulis pada saya, I read your statement in Utusan Malaysia. Memang barang dia tak ada siapa terlibat bro. Ini mengenai isu Dinamas. Saya kata saya buat statement pasal Dinamas. Jadi SQ dia tulis saya, barang Usam ni memang tak ada siapa terlibat. I hate on with him. Saya berlaku dengan dia in lebuh raya rakyat isu. Exco belum approve lagi. Dia kutip dunia, dia kutip dunia dah. Exco, ahli majlis mesyuarat kajian negeri Kelantan tak dulu pun lagi lebuh raya rakyat tu. Kutip dunia gitu gini. Lepas tu bunyi kata nak beli raya bulan 12. Dia announce apa pula? Dia announce nak buat kereta api laju dari Kelantan, Kota Baru sampai Kuala Lumpur. 1 jam jalan ni. Dia kata orang Kelantan tak hidup Kuala Lumpur, boleh hidup Kelantan. Dari kereta api laju pagi-pagi, kita beli tiket naik sampai Kuala Lumpur, petang keli. Dia nak lalu ke mana? 1 jam jalan ni. Kereta api laju. Kereta api laju ni nak kena tengok terrain juga. Laluan dia tu nak kena buat, dia bukan boleh lalu atas darat lagu tu je. Vibration bumi apa semua mainkan pada dia kecek, dia janji nak buat. Jadi semua janji-janji dia ni benda yang tak boleh makan. Dan yang terbaru, bila kata nak pilihan raya, bunyi kata nak pilihan raya bulan 2, bulan 3 itu hari, dia buat pengumuman. Keluar dalam surat khabar semua, dia kata semalam mesyuarat Exco sudah membuat keputusan untuk melantik satu syarikat untuk membuat kajian seismik penemuan minyak di Kota Baru dan di Tumpang. Dia kata untuk membuat penemuan dan kaji, dia kata jumpa minyak di Kota Baru dan di Tumpang, bawah tanah. Dia kata kita cek rupanya tahun 2003 ke 2004 dia dah buat dah statement yang sama. Semalam SK Majlis Mesyuarat Kajian Negeri Kelantan, Exco Kelantan buat keputusan untuk lantik konsultan untuk buat kajian seismik penemuan minyak di Bacok dan juga di Tumpang. Tukar nama tempat. Itulah dia. Dia janji macam-macam dia boleh janji, tetapi tidak ada yang dia tunaikan. Dan lebih dia mari janji di Putrajaya pula. Itu soal janji. Kalau dia kata dia mari janji apa, dia kata semua boleh dengar lah, tapi percaya jangan. Percaya jangan. Harap benda tu selesai pun jangan. Di Kelantan ni, kalau nak tengok projek-projek yang Datuk Usam janji, satu je cara dia, tutup mata. Kalau tutup mata, lapuk lebuh raya. Tutup mata, lapuk kereta api laju, comel laju. Buka tak ada selalu. Itulah janji Datuk Usam. Jadi janganlah percaya. Sekarang saya nak cerita dia sebagai wakil rakyat. Saya kenal dia, saya berkhidmat masa dia, masa dia wakil rakyat Dun Kijang dan juga masa dia wakil rakyat Dun Sado. Dia kata macam-macam, Barisan Nasional gitu, Barisan Nasional gini, rasuah gitu gini, beli pengundi. Saya saksi sendiri, Datuk Usam bayar duit kepada pengundi. Saya jadi saksi sendiri
orang datang rumah dia pergi duit. Lepas mengundi, tak klik dia bayar duit pada pengundi. Lepas tu dia perkhidmatan dia usam ni, waktu kempen memang manis, memang hebat, memang baik. Juru di rumah orang dia lalu tengok ada orang ekonomi kahwin, tak jemput dia pun dia masuk. Tapi cuba tengok bila dia benda esok. Di Kelantan ni, di kalangan wartawan, Datuk Usman dikenali sebagai orang yang keempat sombong dari dunia lepas Fir'aun. Lepas Fir'aun, bukan lepas yang lain ni Fir'aun. 3, nombor 2 sampai 3 saya rasa mungkin 2 pada Malaysia. Dia ni dikenali sebagai orang yang keempat paling sombong selepas Fir'aun. Saya jadi saksi sendiri. Depan saya orang mari minta duit rumah dia, mokcik tua mari. Dia jalan masuk dalam kereta dia, tutup pintu, dia buka cermin sikit, dia turun duit. Itu dia pemimpin Datuk Usman. Dia buka cermin sikit, dia turun duit. Saya diam bagi mokcik bentuk duit, mokcik. Itu perangai dia. Lepas tu dia kalau dengan perempuan Melayu, orang nak ambil gambar. Cuba kalau perempuan Melayu pakai tudung ni Datuk, nak ambil gambar, muncul kerap apa batu muncul. Cuba perempuan Cina pergi ke dia. Dalam di Putrajaya ni sendiri, saya jadi saksi. Di lobi tempat security untuk masuk ke pejabat Perdana Menteri. Waktu tu kami nak hantar memorandum kepada Datuk Najib selaku timbalan Perdana Menteri mengenai isu broker. Depan saya dia pegang tangan Teresa. Bukan sebentar, sikit punya lama. Ambil dengan Ronnie Liu semua ada masa tu. Tapi hipokrit nombor 1. Kalau di Kapur, di Kelantan, di sini dia jalan dengan saya di KLCC. Ada satu kali perempuan turun lift pakai miniskirt jeans gini dia. Saya duduk belakang, saya mengira dia, saya rasa malu. Lepas tu dia boleh tengok saya akak cemburu. Itu dia hipokrit nombor 1. Usah. Tak secerita lah benda lain. Dia orang kerja dengan dia ni, 2 benda tak ditanya dia. 2 benda tak ditanya dia. So tak ditanya Datuk kau tumpai berapa klik, atau kau tumpai nak pergi berapa, tak ditanya dia tak. Cukup apa. Yang kedua, jangan tanya dia tidur mana. Saya kerja dia 2 tahun 7 bulan, mari KL almost setiap minggu dengan dia, 2 minggu sekali atau 2 kali sebulan hari. Dia check in kita di hotel, dia tak tahu mana. Itu dia hebatnya dia, security dia lah. Sehingga ada satu insiden di minggu terakhir saya kerja dengan dia. Dia arah saya datang ke Kuala Lumpur. Dia bila saya sampai ke Kuala Lumpur, kita ada beberapa meeting. Anak dia pun datang dari Kuala Lumpur, anak dia datang dari Kota Baru, nak balik ke, nak pergi overseas. Anak dia nak pergi ke overseas. Simple. Dia check in anak dia check in saya di Hotel Sri Pacific Kuala Lumpur. Malam kita keluar makan bersama, kata anak dia balik dulu, kami pergi meeting. Habis meeting, siapa dia drive kereta, siapa di Sri Pacific, dia waktu beri duit saya. Dia suruh pergi anak dia. Saya pun tunggu, dia start kereta, tidur. Anak dia nak pergi luar negara, anak dia sendiri pun dia tak cakap, dia tak tidur. Mana lagi tidur? Itu dia usaha-usaha. Hipokrit nombor 1, nipu nombor 1. Di Kelantan, kenapa dia lari mari nak tanding di sini, nak mari bertanding di Putrajaya? So dia nak glamour. Sebab pada tahun ni ada pertandingan pemilihan pucuk pimpinan PAS. Jadi bila dia mari tanding di kursi besar Putrajaya ni, dia akan dapat liputan yang luas.
Sok khabar, tengok harakah lama tak tulis pasal dia. Pak berita satu hari tulis pasal Ustaz Musa. Utusan Malaysia pun tulis cerita pasal Ustaz Musa. TV3 pun tulis. Dia dapat liputan buat. Dan akhirnya dia kalah di Putrajaya. Orang akan kata, oh, sama mati syahid di Putrajaya. Orang akan simpati dengan dia. Perwakilan akan simpati dengan dia. Kalau dia nak tanding di badan presiden pun, dia akan memberi dia. Sebab ini adalah pejuang, dia sudah berkorban untuk parti. Itu ya strategi dia sebenarnya. So, dia tahu dia terima dari Putrajaya. Dan apa yang dia buat ialah dia menggunakan Putrajaya ni untuk kubu anak-anak Kelantan pada balik mundi di Kelantan. Orang ikut program-program dia. Orang duduk mari ramai-ramai. Dia ada luar. Sampai dari Seremban pun ada mari untuk dengar ceramah. Dia jadikan ini kubu untuk dia, base dia, untuk orang-orang Kelantan orang balik mundi di Kelantan. Mari dengar ceramah dia sini. Itu dia. Dia menghuru-harakan Putrajaya untuk kepentingan politik. Apa yang dia buat ialah dia angkut semua. Kalau di Kelantan tu geng-geng jahat di Kelantan, geng-geng budak-budak royalty apa di Kelantan tu dia angkut orang di sini. Sebab tu di Kelantan sekarang ni kalau dikata balik aman damai. Di Kelantan suasana di politik di Kelantan very professional semua dia kerja. Tak ada saya jahat semua bagi Putrajaya ikut itu saya. Saya demi hasil lah apa semua gitu gini semua bagi sini. Geng-geng Facebook, geng-geng mana bawa biru dia semua dia bawa ke sini. Di Kelantan dia tinggal pada isteri dia dan pada adik dia untuk kempen di Dosalo. Kenapa yang dia kena ambil kursi parlimen? Dia kena ambil kursi parlimen ni sebabnya esko-esko di Kelantan sendiri tak sih dah dia. Esko-esko PAH Kelantan sendiri pun tak sih dah dia. Alasannya adalah dia mempunyai masalah besar dengan tuanku kita Sultan Muhammad Kelima. Sultan Muhammad Kelima kapalnya murka pada dia. Jadi saya dia lepas Kelantan kata Datuk, kalau Datuk tanding lagi di Kelantan, Datuk kena jadi adun biasa ya. Tak boleh agak subuh nak jadi esko. Tak boleh jadi esko, kena jadi adun biasa. Jadi malulah kita PAS ni naik presiden dia jadi tu okey biasa. Tak ada jawatan, tak ada kerjaan. Jadi tu mula-mula dia kata tak apalah, kalau nak bunuh dia biar dia tadi dijeli sampai Datuk PAS. Nak mati syahid jeli. Lepas tu agaknya dia fikir-fikir dia kira-kira tak cukup glamour tadi jeli. Tempat yang paling glamour tadi adalah di Putrajaya. Itu yang dia wangitan di sini. Dalam masa 2 bulan kan fikir-fikir dindong sana dindong sini. Itulah keputusan dia. Mari menghuru-harakan di Putrajaya. Apa masalah dia dalam keadaan di Kelantan antara esko-esko ni? Yang tak suka dia besar. Dia suka buat kerja bersendiri dan dia suka buat kerja di luar daripada kerajaan. Contoh kalau orang Kelantan ni, yang paling popular sekali kegagalan besar adalah projek kambing. Projek kambing Jamna Bari. Nak cerita projek kambing Jamna Bari ni, asal usul cerita dia kalau ikut saya Tiongkok tulis dalam blog dia, saya bawa dia di satu tempat dia tengok kambing tu dekat dia. Dia pun fikir nak buat projek Jamna Bari. Projek dia ni import kambing Jamna Bari, buat masuk bawa kerajaan negeri, kemudian kita bagi bawah pada orang kampung. 3-4 ekor saja orang kampung. Kita ambil kambing jantan, kita hantar dia ni. Bila kambing tidur di puting, pindah ke kambing jantan tu tempat lain. Lepas tu anak ni esok bagi pula ke orang lain. Itu projek dia. Lepas tu dia kata saya kambing ni, pera kambing ni sunnah Nabi, sunnah Rasulullah. Pera kambing. Lepas tu bila pera kambing ni, dia punya ekonomi lah. Bila pera kambing ni, kambing akan pakai ruku. Jadi lepas kambing pakai ruku, kita tak payah pakai potong ruku dah. Lepas tu, tai kambing ni boleh buat baju pula. Jadi bagus dia kata. Kita semua dah ekonomi dia lah. Itu dia punya strategi dia.
Jadi projek kami. Masalahnya seperti juga projek-projek dia yang lain, termasuk lebuh raya rakyat yang saya beritahu tadi, ialah dia tidak bawa dalam mesyuarat Exco. Apa yang dia bawa adalah usah tubuh satu syarikat lain di luar kajian. Dia tubuh satu syarikat lain nama Jihad Ternak Senior. Kemudian dia pump duit melalui satu platform, pump duit masuk 1 juta, 2 juta ke dalam special vehicle dia. Jadi bila benda tu dah operasi, kambing dah masuk gitu-gini, baru dia akad paper ke mesyuarat Exco dan serah pada Exco Pertanian untuk mengendalikan. Bagi yang dah siap, bagi yang tidak berunding, semua dia dah pencaturan, dia semua dah clear, dia pun bawa. Itu kerja dia. Jadi orang lain, dia buat masalah, orang lain yang terpaksa menanggung. Projek tu sampai sekarang tak tahu mana. Di Kelantan juga dia buat projek. Sebelum ni dia bagi kifalah, skim takaful kifalah, warga emas. Orang kalau meninggal kita win-win 2,500. Well, cukup popular sebelum pilihan raya 2008. Meninggal aja tu wakil Muhammad Ustaz 500. Lepas tu sebulan 2 bulan lepas tu 2,000. Orang yang meninggal diberi. Kemudian sekarang ni tak ada meninggal, orang tua. Yang muda hidup, yang tua satu hari akan meninggal. Jadi orang yang meninggal, tapi tidak ada, dia minta lagi. Turun dari 2,500 turun 1,500. Lepas tu dah tak bagi dah meninggal tu. Sekarang ni itu semua idea dia. Jadi kalau di Putrajaya ni dia janji nak bagi, nak menyelesaikan masalah rumah gitu gini. Suruh dia klik selesai masalah rumah di Kelantan. Di Kelantan masalah rumah rakyat tahu berapa lama kat dia jadi. Ada berapa bukti yang dia buat. Masalah air sudah berapa lama, 23 tahun masalah air bersih di Kelantan ni. Siapa nak mandi jenazah kena telefon AKSB hantar lori bawa air, sebab buka baik tak tubik air. Kalau tubik pun air tengok kalah berat. Itulah masalah-masalah dia di Kelantan. Itu masalah PAS, masalah Datuk Besar kalau tuan-tuan. Dan masalah KDFah Kelantan sama juga dengan masalah usaha. Gapo usaha buat gitulah juga PAS. Dia kata negara berkebajikan, dia mempromosikan negara berkebajikan. Tapi kalau aku tengok di Kelantan, dasar kebajikan PAS adalah ambil daripada orang miskin, bui kepada orang kaya. Rampas daripada orang miskin, bagi kepada yang kaya. Curi daripada yang miskin, bagi kepada yang kaya. Saya bagi satu contoh, ladang rakyat. Ladang rakyat setakat ni kerajaan negeri sudah meluluskan 82,000 hektar tanah kepada Pembadanan Pembangunan Ladang Rakyat Negeri Kelantan. Kononnya ladang rakyat ni dia akan buka tanah untuk pertanian, kemudian kita pilih rakyat jadi peserta. Rakyat jadi peserta. Berbeza dengan Felda, rakyat adalah penerokok. Kita pilih rakyat jadi penerokok, kita bagi tanggung. Lepas tu learning kita bagi saham. Tetapi ladang rakyat dia tidak ada. Dia bagi peserta, dia register. Orang yang mati dia menyokong dia register VPT bulan-bulan. Tapi tanah tak ada, apa tak ada. Tanah tu apa jadi? Tanah tu dipajak kepada syarikat swasta selama 99 tahun. Selama 99 tahun dipajak. Dan kalau tuan-tuan buka laporan Ketua Audit Negara 2011, Ketua Audit Negara menegur Pembadanan Pembangunan Ladang Rakyat. Dia kata daripada 82,000 ekar tanah yang sudah diluluskan oleh Kerajaan Negeri Kelantan, 76,000 ekar sudah dipajak kepada syarikat luar selama 99 tahun. Kebanyakannya bukan Melayu dan bukan Melayu yang menerima. Apa yang rakyat terima, peserta 4,000 orang ni terima hanya duit bulan-bulan
Itu saja. 200 ke 700 riyal, lebih kurang tentu. Ya. Apa yang Perbadanan Daerah Rakyat terima daripada dia pajak ni, optimumnya dia hanya akan terima 21 juta setahun. Apa yang toke-toke terima daripada ladang rakyat ni, yang dipajak tu 1.6 bilion setahun. Itu upah yang mereka. 99 tahun kita boleh pergi cuma tu. Ya. Tetapi toke ni dapat tanah tu 99 tahun, berapa kali dia boleh tanah sawit. Gapo dia boleh buat, dia boleh pajak pula, dia boleh gadai pula tanah tu, dia boleh ambil loan pula daripada tanah tu. Dia boleh jadikan kolateral untuk dia pula. Dan Perbadanan Pembangunan Ladang Rakyat rugi 1 juta setahun daripada kamu, dia boleh rugi. Itu salah satu contoh perniagaan upah di Kelantan. Dan daripada 82,000 hektar tanah tu, 20,000 hektar lebih adalah tanah yang sudah dibangunkan, sudah ada penerokok, sudah ada rakyat menerokok. Orang kata retok tanah tu. Tanah tu diambil daripada penerokok tu, diberi kepada toke-toke tadi. Dan penerokok ni tidak diberi pampasan. Ada hak tanah getah 20 tahun, ada hak tanah dokong, ada hak tanah dunia. Tidak diberi pampasan. Kerana alasan dia tanah tu tanah kerajaan dan mau menerokok secara harga. Jadi kerajaan ambil balik. Ambil balik bisa pun ikut dua. Ambil daripada peniaga-peniaga yang pada perokok-perokok yang miskin, bui ke syarikat-syarikat yang kaya. Itu ladang rakyat. Yang kedua, projek Lembah Sirih. Kalau tuan balik ke Kelantan, naik ketok ni ketok siap. Kerajaan pusat buat laluan kedua Jabatan Sultan Yahya Petra tu. Tengok sebelah kiri Tesco nama tanah besar. Tengok sebelah kanan tanah sudah diratakan. Satu ketika dulu situ adalah tempat pertanian yang amat subur. Delta Sungai Kelantan tu, petani-petani miskin bandar ni, bandar Kota Baru ni, miskin ni duk tanam apa ni, tembikai, tanam macam-macam situ. Pada tahun 2003, Kerajaan Negeri di bawah satu projek usaha sama yang dipanggil projek mengindah tebing Sungai Kelantan ni, telah memberi kepada sebuah syarikat bernama Lazy Standard Group, usaha sambung dengan sebuah syarikat bernama Lazy Standard Group, untuk membangunkan tanah tu. Dia buat balik tampuk tanah tu gitu-gitu. Petani-petani ini dipindahkan, dijanji 400 riyal sebulan selama 3 tahun. Dibayar untuk 2 tahun je, sampai hari ini tak bayar dah lagi. Lepas tu, petani-petani ini dijanjikan bila tempat tu sudah dibangunkan, akan diberi gerai-gerai. Hari ini tidak ada gerai. Gapo dijanji pada kerajaan? Dia janji syarikat ini apabila sign kontrak, dia berjanji, satu, dia akan kena letak bond jaminan kontrak projek tu. Pada 2011, laporan ketua di negara kata semenjak daripada 2003 sampai hari ini tak letak pun bond tu. Kerajaan kita letak pun tanah bina. Daripada janji 1,000 hektar tanah, 700 hektar lebih sudah diberi pada syarikat ini, dan syarikat ini sudah gadai tanah itu sebahagian pada bank. Lepas tu syarikat ini berjanji pada kerajaan negeri, dia akan buat yang pertama, jabatan kedua Sultan Yahya Petra. Sekiranya jabatan itu dibuat oleh kerajaan, dia akan bayar nilai setara pada kerajaan negeri. Yang kedua, dia janji untuk buat jambatan daripada Kampung Cina ke Palembang. Sudah diletak batu asap. Tuanku Ismail Petra sudah rasmi. Pelik tu lah ni buka letak balap boleh. Batu asap tu jadi batu nisan. Lepas tu dia janji untuk buat stadium tertutup wanita. Lepas tu dia janji nak buat masjid bernilai 20 juta. Buka buku
laporan Ketua Audit Negara boleh tengok. Dan gapo laporan Ketua Audit Negara kata sebutir habuk janji itu tidak ditunaikan sehingga hari ini. Tanah orang miskin sudah diambil. Orang-orang miskin tak boleh negara. Orang kaya boleh tanah tu boleh pajak ke bank. Ni dasar kebajikan PAS. Yang calon dia ni mari tanding di Putrajaya ni dalam keadaan itu adalah Ekskul Perancang Ekonomi, Keuangan dan Kebajikan Negeri Kelantan. Itu jawatan Datuk Usam dalam keadaan Negeri Kelantan. Ekskul Perancang Ekonomi, Keuangan dan Kebajikan. Tengok apa dia buat Negeri Kelantan. Dan yang terbaru, mengikut laporan Ketua Audit, selepas berlaku teguran, keadaan Negeri Kelantan meminta penilaian semula. Penilaian semula jumlah yang sepatut sumbangan yang terpaksa diberikan oleh syarikat ini pada keadaan negeri. Maka unit perancang ekonomi Kelantan membuat kajian dan dia bentang pada Majlis Mesyuarat Exco. Dia kata sumbangan yang perlu diberikan adalah bernilai lebih kurang 380 juta. Dia kena bagi daripada 700 hektar tanah yang sudah diberi kepada dia, syarikat tadi kena bayar pada keadaan negeri 780 juta. Exco tolong, Mesyuarat Exco tolong penilaian yang dibuat oleh unit perancang ekonomi keadaan negeri sendiri. Apa yang Mesyuarat Exco buat? Lantik konsultan bebas dengan bayaran RM31,000 untuk buat penilaian semula. Dan penilaian semula yang jawatan kuasa yang dibuat oleh konsultan bebas ni bukan lebih tinggi, 104 juta lebih rendah daripada yang dibuat oleh unit perancang ekonomi keadaan negeri. Dan itu yang diterima oleh Exco keadaan negeri. Kita patutnya jaga kepentingan siapa dia. Kita kerajaan kena jaga kepentingan rakyat. Ni kerajaan PAS Kelantan, ni kerajaan berkebajikan dia kata. Orang kaya tu dia jaga kebajikan. Orang miskin ni dia tak jaga. Jadi tolonglah sabar kepada kita punya pengundi-pengundi di Putrajaya ni. Tengoklah orang Putrajaya ni orang pandai-pandai, orang yang berfikiran, orang yang berkarier. Buka komputer, Google laporan Ketua Audit Negara 2011 Negeri Kelantan. Dia akan tulis dua. Satu, penyata kewangan negeri. Yang kedua, dia akan tulis aktiviti kerajaan negeri. Cek yang aktiviti kerajaan negeri itu, yang color purple, color ungu, orang bina yang ada biji kemiau. Periksa yang tu balik. Intisari muka mula-mula sekali cerita tu di bawah pejabat seterusnya kerajaan negeri. Masalah teguran pertama projek Lembah Sirih, pengindahan Beng Sungai Kelantan. Tengok bagaimana zalimnya kerajaan PAS Kelantan yang diterajui oleh ulama terhadap rakyat Kelantan. Tidak peliklah hari ini, tidak pelik hari ini gelombang di Kelantan itu betul-betul ke arah Barisan Nasional. Di Kelantan hari ini orang kata kalau pilihan raya hari ini ada 45 kursi Dewan Undangan Negeri Kelantan, insya-Allah 30 Barisan Nasional. Tetapi kita nak ke Putrajaya ni jatuh. Di sinilah tempat yang orang kata tempat yang paling unik dalam negara Islam. Bandar dengan kubah dia, Jabatan Perdana Menteri dengan kubah dia, masjid itu di atas Jabatan Perdana Menteri. Nak kau biar AP boleh masuk ke situ? Fikirlah. Saya rasa kita patut berfikir dan patut menyampaikan benda ni pada saing-saing. Kalau ada benda ni indah khabar dari rupa je sebenarnya. Dan kerajaan kebajikan PAS, orang berkata kesimpulan dia simple, ambil daripada orang miskin, bui pada orang kaya. Yang kedua, kalau nak tengok projek-projek orang Datuk usai janji, tutup mata, jangan buka mata. Buka mata tak nampak selalu. Tutup mata, 3D boleh tengok.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada pendengar kita. Untuk selanjutnya kita buka kepada sebagai pertanyaan ya, kalau ada dapat pendengar yang lebih jelas. Kalau ada buku yang kita boleh. Ada satu lagi tanya? Ya. Saya dah dapat info dari Kevin tanya. Okey. Semua bawa estimate value yang dilakukan oleh penilaian. Tapi bila duit itu sampai jadi separuh daripada penilai, sebagai macam tanggung jawab. Ada betul-betul. Terima kasih. Kevin Moore ini salah satu dari isu kontroversi lah. Tetapi saya tidak sentuh Kevin Moore sebab Kevin Moore ini sebelum saya balik ke Kelantan. Jadi saya sendirinya tidak ada maklumat yang tepat tentang Kevin Moore. Tapi saya tengok dari segi value tanah Kevin Moore tu memang tinggi ya. Di situ apa yang saya tahu kontroversi dia ada tanah tu keping tu. Jadi dia buat dua benda. Satu Kevin Moore, satu lagi dia buat KB Bazar. Dia panggil KB Bazar ni buat SCDC ya. Yang saya tahunya KB Moore tu duduk tepi jalan dan hidup molek. Tapi bijuknya Pah ni kok SCDC, kok Bumi Putra ni orang tak tahu kalau kita jumpa lagi. Sebab sempit belakang KB Moore. Padahal dia buat bangunan yang sama, perancangan yang sama. Tapi tidak bijuknya kita ataupun orang kata kena tipu kok dia. Saya tak ada pergi ke arah perkauman, tapi bagi saya kena tipu kan. Dan kalau tengok daripada saya tengok modus laporan limpah untuk jawab soalan tadi sama bercampur tangan usaha kerja, saya tidak tahu sebab sebelum saya. Tapi modus laporan limpah segala aset kerajaan negeri selalunya dijual di bawah value. Contoh tadi saya kata Lembah Sirih tadi value dia 300 lebih sumbangan yang kena beri, tapi dia lantik konsultan lain kurang 104 juta kurang. Okey, apa yang berlaku ialah kerajaan negeri boleh pitih sikit sono. Tapi ada orang lain tak boleh pitih. Ada pihak lain tak boleh pitih. Ya, siapa dia? Parti mana? Allahuakbar. Tapi kejadian itu memang berlaku. Saya baru dapat surat 2 hari lepas daripada Ketua Cawangan Kelantan. Sebab saya ada satu kes mahkamah lagi di Kota Baru. Saya minta untuk pindah kes itu ke Kuala Lumpur. Jadi salah satu evidence saya adalah surat daripada Ketua Cawangan Kelantan. Dia kata bahawa saya berhadapan dengan risiko, saya berhadapan dengan ancaman risiko tinggi di Kelantan. Dan diminta untuk tidak hadir ke tidak membuat kemunculan di tempat awam secara terancam. Maksudnya saya tak boleh, saya nak macam di Putrajaya, saya nak pergi tiba-tiba, saya tak boleh di Kelantan. Jangan buat itu. Dan dia minta mempertingkatkan, mengambil inisiatif mempertingkatkan keselamatan, dan juga dia juga meminta supaya segala kes-kes saya dipindahkan keluar daripada Kelantan. Itu. Pada Januari 2010, kereta saya kena kereta kapok di depan rumah saya malam pukul 10.50 malam. Kena balik kapok besi. Bukan kapok buku kecil. Kapok besi tak boleh biapok ni. Kapok besi tu. Lalu 12 inci ni kapok tu. Pecah. Lepas tu selepas hari itu dia tulis nasihat saya supaya keluar dari Kelantan. Jadi anak saya pun esok 24 jam minta notis keluar daripada Kelantan, pindah tugas tolong. Jadi terduduk pahalnya benar. Tapi itu bagi saya benda kecil lah. Ya, kita kalau kita nak saya tak nak kata saya yang berjuang. Saya nak kata saya cita-cita saya nak melihat perubahan dalam negeri Kelantan. Saya nak melihat negeri Kelantan ni tidak yang setanding dengan negeri orang. Bukan saja setanding. Orang Kelantan lebih hebat daripada orang negeri lain. Tetapi negeri Kelantan ada banyak potensi yang kita boleh majukan, tetapi tidak.
Contoh saya di Melaka, tengok bersihnya Melaka, komelnya Melaka, walaupun kita kata macam-macam ketua menteri dia, kan? Apa kita tengok pukul 10 ada hidup lagi Melaka. Nak naik kereta api apa ni? Di tepi Sungai Melaka tu saya pergi sebelah mana pun bergantung manja lagi. Di Kelantan ni dari zaman Munshi Abdullah dulu tulis Kelantan ni negeri yang kotor. Sampai hari ni dia kotor sebegitu, tak membangun 2-3 tahun dah. Padahal kebersihan ni benda yang utama dalam Islam. Tidak, jadi gagal di situ. Ya. Baru ni saya jalan dengan Datuk Pak daripada pejabat UMNO lagi ke besar media tu dalam lebih kurang 500 meter. Kita jalan tu Datuk Pak tengok dia kata, oh kotor, dia kata sumpah sana, sumpah sini, siapa penuh dia dalam gitu gini. Ya. Itu saya kata kalau Datuk ni kata benda yang pertama adalah Datuk tu nampak pemikiran masyarakat, kebersihan. Kita dari zaman Munshi Abdullah lagi. Munshi Abdullah tulis dalam pelayaran Abdullah di pasar Kelantan kotor nampak. Itu. Selepasnya banyak potensi di Kelantan dan ramai anak Kelantan macam saya dulu nak balik kerja di Kelantan. Tapi nak kerja gabung di Kelantan. Ya. Anak-anak muda Kelantan tu habis. Tak ada kerja. Kalau di Kelantan main motor pusing sini. Orang yang ada ijazah 700-800 riyal kerja lagi di Kelantan. Terpaksa ambil, tak ada pilihan. Kerja Kedah 300 ambil lagi, tak ada pilihan di Kelantan. Sebab tidak ada ni. Sedangkan potensi ada, tetapi saya ambil masa sikit daripada soalan tadi untuk cerita sikit bahawa macam mana PAS ni dia tanam dalam masyarakat Kelantan. Dia tanam kenapa kita kena tolak pembangunan. Sebab pembangunan ni rasuah. Bila ada pembangunan, bila UMNO bawa pembangunan, bila Barisan Nasional bawa pembangunan, akan ada kroni tak boleh. Bila ada kroni boleh, ada rasuah. Barisan Nasional tak buat pembangunan semata-mata untuk rakyat sebab nak ikut kroni dia tanam macam tu. Jadi rakyat Kelantan tolak pembangunan selama 23 tahun. Lepas tu dia tanam kepada kita yang duduk gundi-gundi di luar ni. Masalah utama Barisan Nasional di Kelantan adalah rakyat Kelantan yang duduk di luar yang balik mengundi PAS. Dia rakyat Kelantan duduk di luar menikmati air bersih di luar, menikmati kemudahan awam yang tersusun di luar, menikmati infrastruktur di luar, beli rumah luar. Balik Kelantan undi PAS. Sebab yang pertama dia kata kita nak preserve kepimpinan ulama. Kepimpinan ulama. Kita tak si adik-adik kita jadi warna-warna besar. Kita tak si rokok, kita duduk dalam negeri yang tidak berkat, penuh dengan maksiat. Jadi kita balik kita kena pakai. Yang kedua, kita balik, kita nak pergi lagi ke Tamakeh dulu, bawa pokok ceri itu ada 10 tahun dulu, kita nak ada lagi, kita tak sembangunnya. Sebab kita klik setahun 2 minggu, kita boleh pergi makan lagi situ. Kita kena tolak kepentingan diri kita ke tepi, kita kena ambil kira kepentingan rakyat Kelantan yang duduk di Kelantan. Sudah berapa kejadian nak mandi jenazah Pak Sekuat ATSB Pak Selatan lagi sebab air tak ada. Dan kalau tuan-tuan yang duduk di bandar besar balik, saya rasa terdepan masalah seperti saya. Kalau balik bawa anak kecil, nak buat susu kena pergi beli air dan botol. Tak boleh buat susu pakai air baik. Cuba buruk. Kita tua ni pun cuba buruk. Klik gaya nak mandi balik kursi. Tapi untuk kita klik 3-4 hari je 10 tahun tu, seronok lah. Tapi mikir adik-adik kita, ayah kita duduk situ 365 hari setahun. Kita kena bantu. Sebab tu, itu adalah benda-benda yang menjadi halangan. Lepas tu, dia berkata bahawa kita ni, Kerajaan Barisan Nasional, Kerajaan Persekutuan, menganaktirikan Kelantan, menyekat peruntukan persekutuan di Kelantan, menyekat pembangunan di Kelantan.
Sebenarnya benda itu semua tidak betul. Sekali lagi saya minta periksa laporan Ketua Audit Negara bab 1 mengenai geran persekutuan penyelenggaraan jalan negeri. Setiap tahun kerajaan persekutuan seperti yang diperuntukkan dalam perlembagaan kena bagi beberapa geran kepada kerajaan Kelantan. Jangan kita termakan dengan ibunya. Dia kata memanglah peruntukan ada tapi bagi pada JPT. Tidak. Peruntukan yang diperuntukkan dalam perlembagaan kena bagi pada pengendaraan kepada kerajaan negeri, mesti diberi pada kerajaan negeri, tidak melalui JPP 1 sen. Antaranya dia panggil capitation grant, grant kepala. Dia tiga, dia ada formula, tiga berapa agama rakyat Kelantan, berapa peruntukan Kelantan akan beri. Grant ini dibayar terus kepada kerajaan negeri. Kemudian grant kekurangan mengurus akaun negeri. Apabila kerajaan negeri membentang belanjawan negeri, selalunya kerajaan negeri Kelantan ni belanjawan dia belanjawan defisit, belanjawan kekurangan. Dia tak cukup itik untuk belanja murah. Dia bentang bajet 380 juta setahun, dia hanya ada itik 320 juta konon. Jadi nak bayar gaji orang ni tidak cukup lagi 60 juta. Mana bagi 60 juta tu? Ialah daripada geran persekutuan. Dia panggil geran kekurangan mengurus. Geran ni dibayar terus kepada kerajaan negeri untuk bayar kaki-tangan kerajaan negeri. Buku laporan Ketua Audit Negara. Tadi saya kata yang kalau purple tu ungu aktiviti kerajaan negeri. Tengok yang kalau orange dalam internet, yang kalau orange dia ada penjaga kewangan. Tengok dari belanjawan kerajaan negeri, penjaga kewangan kerajaan negeri, dia ada satu pendapatan hasil negeri. Berarti itu adalah hasil negeri, hasil kaya, hasil royalty, hasil government. Lepas itu dia ada pendapatan bukan hasil. Pendapatan bukan hasil ini antaranya adalah daripada geran persekutuan, bukan hasil negeri yang diberi. Maksud dalam itu diberi terus kepada kerajaan negeri. Dan sepanjang saya tahu 5 tahun ni, 4 daripada 5 tahun kerajaan persekutuan terpaksa memberi duit untuk membayarkan tangan kerajaan negeri, state civil service, paksa pakai duit persekutuan. Dan di Malaysia ni hanya 2 negeri saja yang mendapat geran tu. Berarti hanya 2 negeri yang cukup itu. Negeri Kelantan, satu lagi negeri Perlis. Okey, kita nak banding diri kita dengan negeri Perlis, kita hebat besar banding dengan Perlis. Kita ni 14 kali lebih besar pada Melaka. Kemudian dia kata, oh memanglah dia mau ambil duit dia kata bayar cukai Kelantan, lepas tu dia mau beri sikit ya kita. Itu juga tidak betul. Negeri Melaka daripada cukai yang dikutip oleh kerajaan persekutuan di negeri Melaka lebih kurang bernilai 1 bilion lebih. Pemberian persekutuan pada negeri Melaka tolak geran yang wajib beri, pemberian pembangunan dan pemberian mengurus persekutuan pada negeri Melaka juga bernilai 1 bilion lebih. Berarti kerajaan persekutuan ambil so, dia bisa. Di Kelantan, cukai yang dipungut oleh kerajaan persekutuan dari negeri Kelantan berbanding dengan pemberian kerajaan persekutuan kepada negeri Kelantan, termasuk pemberian mengurus dan juga pemberian pembangunan, ialah rasio dia 13. Seria kerajaan persekutuan ambil 13 miliar kerajaan persekutuan bagi Kelantan dalam pembagian penduduk. Dan saya dimalukan di Kelantan ni kaki tangan kerajaan persekutuan ada lebih kurang 80,000 ya. Cikgu, doktor, immigration, custom, macam-macam ada lebih kurang 80,000 ya. Dan kerajaan persekutuan belanja lebih daripada 2 bilion kepada melalui agensi-agensi persekutuan di Kelantan. Dan duit-duit inilah yang duduk hidup dalam negeri Kelantan. Orang pergi beli colek, orang pergi beli seku, orang pergi beli teh, kedai, orang makan di kedai kopi. Duit-duit inilah yang bersinggung mereka hidangan kerajaan persekutuan yang duduk di Kelantan. Itu semua kerajaan persekutuan. Mana ada sekolah di Kelantan tak ada cikgu, mana ada sekolah di Kelantan tak ada, mana ada hospital di Kelantan tidak ada doktor. Maka setiap jajahan sudah dibina untuk besar.
Jadi mana lagi penuntut care yang disekat yang dia kata. Lepas tu dia minta, dia kata kita tak boleh buat sebab apa ni di Kelantan ni tak boleh nak membangun sebab highway tidak ada. Kalau kita tengok master plan JKR punya master plan di Kelantan, sudah ada jalan daripada Lebuh Pantai Timur tu sepatutnya sambung sampai ke tak baik dari atas. Sekarang ni dia tengah bina, dia panggil Central Spine Road CSR, daripada Simpang Pulan sampai ke Kuala Lipis. Dan daripada Gua Musel tu dia pergi sampai ke Kuala Berang. Sudah dalam pembinaan. Lepas tu Datuk Seri Najib berjanji baru ni, dia kata benar tak benar kita akan bina Lebuh Raya daripada Kota Baru ke Kuala Berang. Sudah berjaya. Sudah. Saya dengar tender pun sudah dalam proses untuk itu. Dia, jadi kita termasuk kita kata bahawa apa ni kata ni tidak membangun kerana tidak ada jalan raya, tidak ada Lebuh Raya. Sebenarnya bukan itu saja. Lebuh Raya satu hal, tetapi Lebuh Raya ni hanya mengalihkan trafik dari point A ke point B. Kalau sampai ke point B tak ada jalan lagi, dia sebut situ juga. Sebuah airport dia suruh ke dia tak ada dia sebut. Jadi dengan ada Lebuh Raya tidak semestinya akan membangunkan ekonomi kerajaan negeri. Kerana untuk membangunkan ekonomi kerajaan negeri, dia kena ada industri tapak industri, dia kena ada air bersih, dia kena ada perkhidmatan untuk sahabat. Semua ini tidak ada di Kelantan. Jadi mana kilang nak bagi pokok di Kelantan? Daripada 200 saudara syarikat multinasional di Malaysia, ada satu yang berpekalan di Kelantan, iaitu Rong Waku di Kuala Lumpur. Dan Rong Waku ni sampai mula ayah mak Tan Sri Mak Yaakob dulu. Dia geset buku kawasan pedestrian Kuala Lumpur sebagai kawasan pedestrian. Bila Pak ambil alih 1990, kawasan itu mati. Dan kalau di kawasan itu jadi Taman Orchid Teku Ani, jadi tempat main futsal, tempat main badminton. Nak buat mana? Sebab masalahnya kalau ambil pergi keceknya pelabur-pelabur di situ, dia kata susah kita kata. Yang tamu kita terpaksa import air sendiri. Sebab kita tak ada air. Kena sewa, kena dibayar, beli trailer atas air ke kita. Yang kedua, putih sampah tak ada. Kita kena sewa lori putih sampah ke atas. Satu-satu orang kilas itu kena sewa lori untuk putih sampah atas. Jadi nak membangun ekonomi dari mana? Tak kira putih sampah pun salah kerajaan persekutuan. Sedangkan semua lori putih sampah LPKB itu adalah sumbangan PBT daripada Kementerian Perumahan Negara dan Tempatan. Lori sampah pun kita begitu. Putih sampah dah mau tak boleh lagi. Tak kira salah kita lagi. Jadi anak-anak Kelantan kena faham dari sudut itu bahawa sebenarnya upah ni dia tu ni jari kat dia, dia tu semua. Hak dia tu nak mamu. Duk behar orang miskin pergi ke orang kaya dia tak dapat. Tapi hak kerajaan persekutuan dia tipu kita semua. Dia kata kita diskriminasi, itu gini. Dan yang terbaru dia minta royalty. Dia kata kalau boleh royalty, dia akan beri ke orang tua 100 rial seorang setiap bulan. Boleh royalty dia akan buat berapa ratus ribu rumah. Boleh royalty dia akan buat ni manifesto terbaru dia. Dia kata soal royalty ni kita sudah seruah pada jangkaan kuasa khas yang ditubuhkan oleh Datuk Seri Najib. Dan setiap negeri akan melantik seorang wakil yang disetujui dan dikenal oleh Ketua Beli Yang Maha Mulia Sultan negeri itu, Kelantan Terengganu dan Barat. MB Kelantan sudah setuju penubuhan jawatan kuasa ini, dan Tuanku Sultan Muhammad Kelima sudah melantik adinda dia sendiri, Dr. Tengku Faiz Petra, sebagai wakil dia dalam jawatan kuasa. Jadi kita kecek nak mengadu ke apa lagi? Jawatan kuasa ni apa saja masalah yang kita tidak puas hati, soal pembagian royalty, soal tuntutan, kita kata batuk, kita
Kau apa semua bawa ke jatuh kuasa kami yang selesai. Dan tuanku sendiri dia tak latih usaha jadi wakil dia. Dia tak latih kuli. Bos selama dia jadi wakil dia latih adik dia sendiri. Tunjuk betapa prihatinnya tuanku terhadap isu ini, nak menyelesaikan isu ini. Dan jawatan kuasa ni, siapa orang tekir orang kau kasar itu nak tepat orang dijumpa BM, dijumpa AG. Walaupun boleh 3 tahun untuk dijumpa tolong kita selesai masalah ni. Kalau benda ni hak Kelantan, wilah ke Kelantan. Kalau bukan hak Kelantan pun fikirlah jalan ke mana supaya rakyat Kelantan boleh nikmat juga. Jadi tu jawatan kuasa ni. Tetapi demo berbohong juga. Hari-hari ketepek stiker arah sana sini buat program ni. Tidakkah itu mendahaka kepada suntai kita? Usai kecek pasal royalti, tidakkah itu mendahaka kepada tuanku? Tuanku sudah lantik, sudah angkat adinda dia sendiri untuk menyelesaikan masalah ni. Kita sekolah pada jatuh kuasa ni di situ. Tapi itulah Pak dia, segala benda pun mesti politik dari segala sudut. Terima kasih. Ada lagi? Sana. Soalan tambahan. Iya, sila. Negeri Kelantan dari konteks Barisan Nasional selalu dikaitkan dengan kesalahan berpunca daripada gangguan untuk kemenangan atau juga berpunca daripada pertelagahan atau caketik. Jadi mengikut perhatian saya sebenarnya di RU 13 ni masih macam tu ke atau kurangan ataupun bertambah lagi 2 buku sama sedikit. Terima kasih. Kalau ini soal yang hebat dalam orang Kelantan itu memang masalah di dasar dulu. Pas mulai Kelantan 1959 dia kalah 1978. Tapi kita perlu ingat 1974 1978 yang memerintah adalah Barisan Nasional. Waktu itu PAS adalah Barisan Nasional. Lepas tragedi 13 Mei 1974 ditubuhkan Barisan Nasional. Tun Razak Mayalah Tun Razak itu PAS masuk Barisan Nasional tubuh kajian di Kelantan. 1978 1977 PAS balas sama sendiri dalam itu. Dia buat undi tidak percaya di dalam dengan di Kelantan menyebabkan berlaku kerusuhan. Kelantan diisytihar darurat. Kemudian 1978 dia keluar daripada Barisan Nasional. Selepas darurat itu dia keluar Barisan Nasional. Dia tanding luar, dia kalah teruk. Barisan Nasional mereka daripada 78 sehingga 1990. Kekalahan Barisan Nasional 1990 kita semua tahu tak ada sebab lain, bukan sebab PAS gagal, tapi sebab UMNO sendiri. Tengku Razali keluar daripada UMNO menubuhkan semangat 40. Kemudian semangat 40 bergabung dengan PAS di peringkat negeri. Dia bagi angkatan kepada Tuan menang pilihan raya tubuh kerajaan. Ini Aziz jadi menteri besar. Selepas tu masa tu gampang kalau laki semua Azmi mak mula yang mak kita bukan di Panglima Bayu. Panglima Bayu jadi Panglima Melayu. Gue kata habis Arifin Sa'ud kalau semua bolok di mata kalau habis kedua lagi. Kemudian 1965 transisi. Waktu itu Datuk Mahathir jadi pengurusi Barisan Nasional Kelantan. Pengurusi Kelantan. Kita menang sikit. 99 lepas tu lepas 95 menang sikit. Lepas tu 46 dibubarkan masuk balik ke UMNO. Tapi malangnya 99 kes Anwar Ibrahim kalau pula balik Kelantan. Lepas tu 2004 pada malam pilihan raya tu beberapa kali diumumkan bahawa Barisan Nasional sudah menang Kelantan. Kalau kita tengok TV3 pernah Barisan Nasional menang gini-gini. Di balik ada 7 kursi yang berlaku petition. Dia sama kita sama dia. Untuk tu kemudian ada penyelesaian. PAS menang 23, BN PAS menang 24, BN menang 21. 21 itu salah satu 23, 24 PAS menang itu salah satu kursi itu dia menang di Kemuning. Kemuning dia menang dengan 2 undi saja. Di
lepas tu Tok Wakil dia di Padang Pasir meninggal dunia. Tok Wakil dia meninggal dunia, berlaku pilihan raya kecil, kita menang. Calon Barisan Nasional Hanafi Muhammad menang di situ. Jadi PAH 23 BN 22 PAH nilai tu dia menang 2 kursi jadi kemudian Tok Wakil kemudian pun masuk berita semua masa tu. Nak kata tak tumbek kerajaan dia. Bukan tak tumbek, bukan sebab dia tu hebat. Saya rasa sebab Barisan Nasional tu kamu dalam Allah tu baik. Tidak ada usul untuk menumbangkan kerajaan itu melainkan melalui pilihan raya. Ya, saya tidak setuju mana dengan Allah, tapi benda yang baik dia kita kena kata kan. Tidak. Jadi dia memilih kalau kita nak tumbangkan kerajaan ini melalui pilihan raya. Jadi tidak duduk. Masalah cacat ini Kelantan ini dari dulu dia banyak hulu bala. Jadi bila dia tidak lama tidak memerintah, wakil-wakil rakyat ni, penyelia-penyelia ketua-ketua bahagian ni, yang lebih penting bagi dia adalah bukan pilihan raya umum, tetapi pemilihan wujud pimpinan parti. Jadi kita selalu nak cerita boleh pilih pilihan raya atau waktu go. Dia simpan sebab dia nak guna tanda ketua bahagian. Ya. Ataupun ketua bahagian kalau tidak terpilih, dia tutup peti-peti dia letak gerak jentera dia letak waktu golui sebab dia takut nanti orang lain ni lawan dia guna. Benda tu benda yang paling takut dah. Dan saya tengok Datuk Pasdi pun sebelum pengumuman calon, sebelum dia menerima watikah calon tu, antara benda-benda yang saya nampak dia limpah. Gimari, boy kata, kucing kepala dah. Sama sini orang ni mari jumpa dia, orang tu mari jumpa dia. Selepas tu 2 kali kita panggil semua kepimpinan dan jentera Barisan Nasional angkat suku. 2 kali calon ke apa pun, siapa calon pun kita terima. Tapi orang angkat suku ni semua dia angkat suku. Dia angkat saja, dia sebut ke lain, kita tak tahu ke apa dia kan. Apabila keluar sekarang calon, saya tengok ada 2 bahagian. Satu bahagian Rantau Panjang, di mana calon dia Datuk Abdullah Mat Yassin tidak dicalonkan dalam kursi tadi. Yang kedua bahagian bahagian Tuan Prian, di mana ketua bahagian dia Cik Fauzi itu tidak dicalonkan dalam kursi tadi. Jadi kita rasa juga. Lepas tu satu masalah lagi, lawan kata Barisan Nasional dicalonkan Ibrahim Ali. Kali Ibrahim Ali tak dicalonkan oleh Barisan Nasional, yang dicalonkan adalah Johan Cekpa. Dia punya timbalan ketua bahagian dan juga kira orang pandai Datuk di Pasir. Jadi kita rasa bahwa ini kata bila tu kita akan ada masalah. Tetapi alhamdulillah, kan? Kita semua tahu Pasir sudah ada penyelesaian, Johan ada lagi dia tak hantar ni, jadi dia akan diambil tindakan dari lembaga SPP. Tetapi dengan Johan Cekpa tidak tanda 3 penjuru di Pasir perkasa pun tidak letak calon-calon lain di DUN. Jadi alhamdulillah di Pasir tu DUN tendung, insya-Allah kita boleh dapat. Kalau itu lagi, kalau Tauhid Kadek 3 penjuru di Pasir dia akan letak bekah calon kita dulu Haji Fauzi di tendung. Wow. Tapi selesai di Rantau Panjang, alhamdulillah saya tengok dan juga Datuk Seharun pengarah daerah kita tengok dia Datuk Allah Yassin ni, Datuk Allah Mat Yassin ni bergerak aktif, dia sebagai penggerak utama. Anjur program buat begini aktiviti dalam remaja. Apabila tidak ada masalah dia tidak dicalonkan. Dia sendiri bergerak dan dia sendiri seolah-olah satu anugerah. Jadi bila dia tak tanding, dia boleh kena di bawah Rantau Panjang. Dan di bawah Rantau Panjang itu alhamdulillah setakat ini kita mendahului di 2 DUN, DUN Bukit Tuku dan DUN Gua Ipoh. Gua Ipoh ke Gua Puyuh. 2 DUN kita mendahului di Rantau Panjang. Jadi tak ada masalah di situ. Kemudian kita kata di kebahagiaan, kita ada masalah. Kebahagiaan ini kuat pak. Kita tak ada guna kebahagiaan dari zaman dulu lagi tubuh ya. Dia dari ini lampu ni, patut diperingat apa semua kita. Tetapi alhamdulillah calon kita di masih tumbuh tu nampak boleh ada harapan.
Walaupun kita tak kata kita benar Pasir Tunggu, tetapi kita memberi saingan yang sering di Pasir Tunggu. Sebabnya di Pasir Tunggu ni kawasan pondok, dan tugu pondok ini menentang PAS. Tugu pondok ini sudah bersatu dan beberapa kali sudah mengeluarkan pernyataan bahawa dalam PRU akan datang mengundi PAS adalah mengundi DAP. Maka berdasarkan isu kalimah Allah adalah haram untuk mengundi PAS. Itu berjaga tugu pondok berdasarkan daripada dia punya pemahaman. Saya tak rasa campur, saya tak mahu kata betul atau tidak. Itu kena beli tanya tugu pondok. Tetapi itulah kenyataan dia. Dan calon kita yang diketuk di Pasir Tunggu itu Ustaz Samsul, salah satu daripada ahli Ustaz Aminah Pondok itu, alhamdulillah apa bergerak. Kemudian di sana tu okey sini tak gelik, tak suruh bini dia dengan adik dia, dia tu di sana tu. Nampaknya ada harapan. Kita start dengan calon kita popular, Nordin atau Nordin Malaysia ni very popular di sana. Nampaknya alhamdulillah walaupun kita tidak mendalami, tapi kita memberi saya semua. Jadi dari sudut itu saya rasa nampak selesai masalah. Di Pasir Putih, insya-Allah di Pasir Putih selisih dan juga selisih dan semerut, alhamdulillah sekarang ini kita mendalami. Dan di GA dan juga lingkungan yang kita tidak benar selama ini, tapi kita kalau sikit semua 2008 kita kalah sikit, kita juga mendalami. Jadi di Pasir Putih nampaknya Malaysia Nasional alhamdulillah 4 dan 1 parlimen, insya-Allah buat masa ini mendalami. Itu pilihan rakyat Kelantan yang duduk di Kelantan. Sehingga yang balik dari Kuala Lumpur ni tak tahu nak pilih ke mana. Kemudian di Gua Musa, Gua Musa itu kita tahu kan, Galas kembali ke Malaysia Nasional. Negeri tak ada masalah, lawan BKA. Lepas tu Pak Alut Datuk Nazrullah masih di situ. Dia isteri dia kerja pula. Kemudian kita tengok di Jeli, insya-Allah air lanah Datuk Pak Tani air lanah boleh mengair balik. Di dua lagi Kuala Balah dan Bukit Bungur adalah calon yang asal yang dah boleh di situ daripada 3 pengaruh dan 4, insya-Allah boleh kekal di situ. Jadi buat masa ni alhamdulillah, Datuk Pak punya kejahatan semuanya boleh menilai sampai 30. Tapi dalam keadaan semasa sekarang ni, kita tengok dalam 23 sudah, insya-Allah sudah biru. Tapi sekali lagi bergantung pada pengundi Pak Balik dari luar. Itu. Saya bercakap dengan kaki tangan KDR selepas pilihan raya 2008. Dia kata, kita beli 2008 pilihan raya tu memang kata truk ni pakai BN lah, kata tak pakai BN lah truk ni, kata. Tapi masuk yang kata masuk yang pengurusan kelih gambar tu guru, kelih gambar tu guru, kelih gambar ni Aziz dia tu gambar ni Aziz diri. Apa lagi kepah lah kalau sekali lagi tu yang kata teruk tu. Jadi setiap tahun 99 lagi tu 2008 lagi. Kali ni tak tahu. Cuma kita harap undi-undi kata di luar ni dia lebih melihat, dia lebih terjejas hubungan PAS dengan DAP itu lah mana. Berbanding dengan rakyat Kelantan ni dia tak rasa mana masyarakat sini di Kelantan ni pakai kaki tak sebegitu dia pakai sini tak sebegitu dia. Tetapi di luar ni kita boleh tengok jiran kita lalu mana nampak beberapa macam kami lalu, jadi kita kena ambil kira waktu-waktu itu. Kalau kita nak mempertahankan Putrajaya dan kita nak mempertahankan kerajaan dan kekuatan orang Melayu dan kerajaan, kita perlu negeri-negeri Melayu seperti Kedah dan juga Kelantan, kita perlu pergi kepada Malaysia Nasional. Itu saja cara dia. Ya. Panjang pelibatan kuasa dengan Datuk Ustaz jadi 2 tahun lebih lah. 2 tahun 7 bulan. 2 tahun 7 bulan. Okey. Tahu sejauh mana hubungan Datuk Ustaz dengan Ketua PKA? Dan sejauh mana pandangan tuan antara parti 4, hubungan parti 4 dengan PKA? Saya ingin lebih buat. Okey.
Saya tambah sikit. Ya, sila. Okey. Kita kata ada benda relation antara Kelantan lah, Kelantan. Oh, Kelantan lah. relation antara luar dengan Usha. Okey, pengikatan saya ada dengar UMNO Pak Lama dengan Pak Baru. Adakah Pak Lama dengan Pak Baru ni tak sekali? Kalau nak berlama dengan golongan yang Profesional. Dogen. Zul dia kata Anwarinas. Orang Pahang kata Dogen. Hubungnya apa dia Anwar Ibrahim dengan Usam ni saya sangat luar biasa. Dan kalau kita kaji dari segi strategi Anwar Ibrahim dan juga strategi Usam pun memang banyak besar cara dia. Tapi dari mana dia menuntut saya tak tahu. Cuma dia cerita saya dulu dia memang rapat daripada UNM lagi dengan Anwar banyak memang pasal Anwar tu yayasan itu yang dia cerita. Tetapi bila Anwar masuk Islam masuk Usam terlibat Habib. Ya. Usam terlibat Habib. Usam yang setahu saya dia tidak terlibat secara aktif. Mungkin dia tak ahli lah. Tapi sebab dia juga ada graduat daripada Universiti Melayu. Jadi Universiti Melayu ni base Anwar lah waktu tu kan. Walaupun dia sudah ada gap, dia Usam ni dia ambil SPM tahun SDPM tahun 70 lebih kan, 76, 77 gitu. Jadi lepas Anwar dah masuk ke Jawa, dia masuk Anwar ISE sebelum tu. Jadi tapi dia punya influence tu memang ada. Dan kalau tengok dari segi saya cerita daripada pilihan raya 2008, sehari selepas pilihan raya 2008 kepada 9 hari 3 pukul 8 pagi dia panggil saya di rumah dia. Saya pergi rumah dia, saya pun dia rasa dia berada masa tu. Jadi nampak dia jelas bahawa link Anwar Ibrahim dalam PAS ialah Anwar. Sebab dia perbincangan itu hari melibatkan perbincangan strategi. Macam mana kita nak buat di Perak? Anwar Ibrahim waktu itu dia punya pilihan sebagai Menteri Besar Perak ialah Zamri. Bagi Zamri kita Menteri Besar sekarang kan? Jadi saya boleh kata kita tak boleh fikir akan ada calon. Seorang postman, seorang askar pencen tak sesuai. Jadi dia kata kita kena beli Zamri. Tapi alhamdulillah utuhnya Datuk Zamri, dia tidak, saya tak tahu lah tawaran dibuat atau tidak. Tetapi akhirnya dia masih menjadi Menteri Besar. Tapi nanti Barisan Nasional tak apa perlu buat sana sini. Tetapi saya tengok susunan strategi memang dari sudut itu. Lepas tu bila Anwar bertanding di Perkhidmatan PAUD untuk pilihan raya umum, memang Usam gerakkan tentera kita semua dari Kelantan pergi ke sana. Bahkan Usam cetak 100,000 buku untuk edar ke sana. Jadi begitu rapat dia dengan Anwar Ibrahim dari sudut itu. Cuma masalahnya sebab Usam dia tahu saya ni tak suka Anwar. Jadi tiap kali bila dia pergi meeting dengan Anwar, dia akan tinggal saya tepi jalan, saya tunggu dia masuk meeting. Jadi saya tak tahu apa berlaku. Pada tunggu 2-3 jam nanti dia ambil saya. Begitu. Bila dia datang kita ada meeting. Tetapi memang ada. Dan itu adalah antara sebab-sebab bahawa apa ni ada kumpulan lepas yang tidak bersetuju dengan Usam. Dan dia bukan keseorangan. Dia Ustaz Hatta, Dr. Hatta, lepas tu Ustaz Dr. Zul. Ini adalah antara orang-orang yang kuat Anwar di dalam apa ni macam di dalam PAS. Antara orang-orang yang kuat lah, yang saya tahu memang kuat. Kalau cerita pasal Anwar memang dia, cerita guru Anwar memang dia orang itu. Lepas tu pertembungan di antara ulama dengan golongan advokat atau Anwariah ataupun profesional dalam PAS ni memang serius. Sebab tu saya akan kata ke orang PAS, kalau demo saya ke PAS, demo PAS ni duduk di dalam saya betul, demo gunalah pilihan raya kali ini untuk membersihkan PAS dari luar. Kalau dulu Tuan Mahathir pernah kata, gunalah pilihan raya di luar untuk membersihkan UMNO dari luar. Supaya UMNO kembali ke landasan asas, benda yang sama perlu dilakukan kepada PAS.
Sebab kalau kita tengok daripada apa yang berlaku selama 7 April, selepas PAS tewas 17 April hari raya hilangnya Kelantan, Datuk Asri disingkirkan, keluar dari depan. Semua golongan-golongan ini dan kepimpinan ulama masuk menyerang masuk dalam PAS dan mengambil PAS. Tapi sekarang ini golongan ulama dalam PAS sudah mulai tersisih. Tengok isu kalimah Allah, tengok isu bunuh. Ya. Bila terjerat saja, apa yang ulama dalam PAS tak jadi apa. Anwar Ibrahim lebih besar daripada Majlis Syura Ulama PAS. Majlis Syura Ulama PAS kata kalimah Allah tidak boleh digunakan pakai oleh orang-orang bukan Islam. Anwar Ibrahim kata boleh. Adi mengatakan boleh. Untuk kita jadikan. Sama juga dalam isu-isu lain yang berkaitan Allah. Hudud 23 tahun dia janji nak laksana hudud di Kelantan. 1993 dia sudah meluluskan enakmen kanun syariah 2 negeri Kelantan, tetapi tidak diwartakan sehingga hari ini. Dia salah habis semua orang, salah UMNO, salah Tun Mahathir, salah habis semua orang sebab dia tidak melaksanakan. Tun Mahathir lampu dah tak ada. Apa dia tak laksana? Padahal undi suatu pengundian kalau kita balik besok handset paling 1993 dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan, suatu pengundian tu diluluskan penuh, tak ada pertentangan. UMNO ada 2 orang waktu tu, Barisan ada 2 orang ni dulu Nordin Saleh menang di Pasir Mah dulu, Pasir Putih. Dia menang bawa 40 ni, lepas tu dia tubik, dia tubik menang masuk pilihan. Dia adalah orang yang menyokong kuat hukum laksana hukum hudud di Negeri Kelantan. Waktu itu kalau tengok handset Parlimen, orang lain mengundi setuju, dia benar-benar setuju. Dia dalam handset Parlimen YB Nordin pada waktu itu. Barisan Nasional tidak menentang dan kita tidak pun abstain, kecuali kita mengundi bersama pelaksanaan hukum hudud. Yang hukum nak sampai Datuk Zahir Ibrahim waktu itu. Datuk Zahir Ibrahim tak ada dalam Barisan Nasional, dia luar dah. Kan? Jadi bukan salah Barisan Nasional. Lepas tu Tun Dr. Mahathir tulis juga, Tun Dr. Mahathir kata dia tidak kata tak ada laksana wujud. Dia tidak kata kalau laksana dia akan istihad dan enggak. Dia cakap undang-undang Islam kalau nak dilaksanakan mesti dilaksanakan dengan adil. Kita tidak boleh laksanakan undang-undang Islam terhadap orang bukan Islam saja. Sebab ni undang-undang Allah. Kalau nak laksanakan, kena laksanakan bersama. Kalau tidak, berlaku ketidakadilan. Lelaki bukan Islam berzina dengan perempuan Islam, perempuan Islam tu kena sebab. Lelaki ni kena sampai 1,500 riyal lepas free. Adakah itu adil? Tak adil. Kalau kita percaya bahawa undang-undang ini adalah adil, maka kena dilaksanakan kepada semua kaum. Kalau tidak boleh, maka kita laksanalah yang teradil yang kita mampu. Itu yang dia kata. Lepas tu dia kata dalam kes perempuan berzina, perempuan tu dia kata dalam kes perempuan ditangkap dirogok. Sama dia tulis dalam surat dia, Tok Guru tak boleh laksanakan hukum ini, tidak adil. Sebab dalam kes perempuan ini betul undang-undang hudud PAS. Dia tak sebut undang-undang hudud Islam. Ada tulis dalam surat tu, undang-undang hudud PAS menyatakan bahawa perempuan yang dirogok itu bukti dia sudah melakukan perzinaan ialah apabila dia mengandung, maka dia harus dijatuhkan hukum. Okey. Lelaki itu pula perlu dibuktikan dengan 4 saksi yang tidak pernah melakukan dosa besar. Orang rokok kalau ada 4 orang situ tak jadi rokok, melainkan 4 orang ni bersepakat juga dengan tu. Ya, jadi adil mana je. Ya. Kalau duduk dalam bilik ni 4 orang rokok, bapak ni patut dia sebab lah. Waktu tu tak sekat, maka tak jadi. Undang-undang Allah ni dia supaya dia preempt supaya tidak jadi. Ya. Kita bukan nak menghukum, tapi kita nak menggalakkan benda supaya tidak berlaku. Itu hebatnya. Dan kalau kita baca Quran, saya kira usah memang dia baca Quran dalam keadaan semua. Tetapi
Jadi setiap ayat-ayat Quran, bila Allah SWT, bila dia memarahi, bila dia murka, akan ada ayat seterusnya. Tapi Allah itu Maha Mengasih dan Maha Menyayang. Setiap ayat Quran, bila Allah marah atau bila Allah mengkritik sesuatu kaum, disusuli dengan Allah itu Maha Mengampuni. Jadi kita jangan ambil tanggungjawab Allah untuk melaksanakan. Kita laksanakan setakat yang kita mampu. Dan kesilapan pas ialah dia kata kita perlu menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai perlembagaan. Itu silap. Al-Quran dan Hadis perlu duduk atas pada perlembagaan. Perlembagaan tidak boleh bercanggah dengan Al-Quran dan Hadis. Undang-undang tidak boleh bercanggah dengan perlembagaan. Undang-undang kecil tidak boleh bercanggah dengan undang-undang. Jadi dia tunjuklah satu undang-undang kita yang bercanggah dengan Al-Quran dan Hadis. Di Kelantan, ni Aziz kata 23 tahun dia laksanakan Islam. Yang dia buat pertama sekali benda yang dia buat, bila ditubuhkan dia waktu BPT dari akaun dia masuk dalam bank Islam. Siapa tubuh bank Islam itu kalau tidak Barisan Nasional? Bahkan tubuh bank Islam itu, bank Islam itu diasaskan oleh Barisan Nasional dan hari ini menjadi model kepada sistem kewangan Islam seluruh dunia. Hari ini bank Standard Chartered pun ada kewangan Islam, HSBC pun ada kewangan Islam. Siapa yang berdakwah secara untuk Islam? Barisan Nasional. Zaman tu Dr. Mahathir. Ni Aziz tahu waktu duit daripada akaun ribut tak dalam akaun bank Islam ya. Gerakan-gerakan Universiti Islam yang kami lawyer-lawyer dalam PAH, lawyer-lawyer hebat dalam PAH. Siapa yang tubuh Universiti Islam? Barisan Nasional. Orang PAH nak pergi Mekah, nak pergi Madinah, nak pergi buat umrah, nak pergi buat haji. Siapa yang tubuh abang haji? Barisan Nasional. Apa yang PAH tubuh yang berkaitan dengan Islam? Satu institusi Islam yang PAH tubuh di Kelantan, so yang ada kakak, iaitu pajak gada Islam, dia panggil arahan. Itu je. Sebab tu habis dia digada tanah di Kelantan, sebab dia ketik gada. Satu je, dia kata tengok lah dia tunggu di Kelantan. Tanah hobi ke G pun dia gada, tanah hobi ke yakin pun dia gada, tanah hobi ke pasti pun dia gada, ladai rakyat dia gada. Sebab tu dia tubuh pajak gada Islam. Tu je Pak Aziz Genti. Yang lainnya diasaskan oleh Barisan Islam. Dan dia bercakap soal dia kata kita ni menggalakkan maksiat. Di Selangor ni, orang di Selangor ni boleh tengok zaman Barisan Nasional dengan zaman Ronnie Liu. Lagu mana hebat, rumah-rumah urut lain di Kota Damansara, di semua tempat-tempat ni kita boleh tengok. Di Kelantan 1959 Barisan Nasional mereka, apa yang ada PAH pemerintah dari tahun 1959 sampai 1978. Orang-orang lama di Kelantan, orang kata otak-otak ini boleh tengok. Zaman itu dekat KB Mall, apa KB Mall Jalan Hamzah itu tu, dia terkenal dia panggil Iris Park. Orang kata kopi-kopi, kawasan pelacuran zaman PAH itu. Bila Barisan Nasional menang 1978, apa yang Barisan Nasional buat, mula hari buat ialah dia tutup kawasan itu, dia bangunkan kawasan itu jadi stesen PAH udara. Lepas tu kita tak boleh buat lagi saja sebab pelacur ni orang-orang yang makan ni dia pelacur sebab dia ada masalah kurang pendidikan Islam, tidak ada sumber ekonomi, masalah sosial dia. Jadi kita kena, selain pada kita tutup tempat tu, kita majukan tempat tu, kita kena cari pekerjaan untuk dia, beri pemulihan pada dia. Lepas tu di kawasan, kalau tengok kita panggil Section 7 Kota Baru, iaitu kawasan bank tapak bank negara dulu. Ini lembaga hasil dan negeri, pasar Bulu Kubu, apa ni, flat Bulu Kubu, pasar Siti Khalijah. Kemudian yang buat bila dia menang tahun 1985, dia situ tu kawasan sosial yang teruk waktu tu. Dia bangunkan tempat tu.
dia buka pasal Siti Khadijah, dia buka pasal Buku, dia buka pelajaran 200 putih Kedah. Ada Kedah Umar apa semua situ. Di bawah Barisan Nasional buka, dan dia buat flat bulu putih di situ. Jadi orang-orang miskin tak apa-apa dekat kawasan tu dipindahkan duduk di situ di flat bulu putih, boleh hijau sebab ada sumber ekonomi. Itu dalam Barisan Nasional buat. Tetapi betul dalam Barisan Nasional juga, Barisan Nasional meluluskan undang-undang kecil, kita beri lesen naik kelab. Contohnya dalam dulu kan di Pantai Kasina, tengok ambil lah Pantai Kasina, Nunggu dan lain-lain. Tetapi kita tidak meluluskan, kita meluluskan lesen untuk naik kelab. Kita tak kata, oh kita menghalalkan orang Islam yang minum arak situ, atau orang Islam yang buat maksiat di situ. Tidak, undang-undang Allah lembaga kita tidak bercakap dengan Al-Quran dan hadis. Yang mana halal, halal, yang haram, haram. Tapi kita memberi ruang pada orang yang bukan Islam. Dia nak minum, dia minum. Kita bagi lesen, mu minum situ, mu bayar lesen. Jadi kita bila ada lesen, kita boleh kawas dia. Orang Islam masuk, aku tarik lesen. Ya, mu buat maksiat situ, jadi pusat maksiat, aku tarik lesenmu, mu jatuh penjara 3 tahun. Bila ada undang-undang, kita boleh buat itu. Apabila apa yang PAS buat adalah, bila dia memerintah 1990, dia hapuskan pemberian lesen kepada ni. Dia mengeluarkan lesen untuk menjual arak, tapi pusat minum, tempat minum tak boleh. Jual boleh. Lesen menjual arak lebih banyak dari zaman PAS pemerintah, dari zaman Barisan Nasional pemerintah yang dikeluarkan. Boleh cek dengan PKB. Itu yang dia buat. Ya. Tetapi dia tak buat, dia tak bagi lesen hiburan. Apa yang berlaku? Muncullah pusat-pusat hiburan haram. Bila ada pusat-pusat hiburan haram, benda tu haram. Lalu mana kita nak kawas dia, kita tak ada undang-undang. Tanya PKB, ni ada karaoke haram? Tak ada, kita tak terbit lesen. Memang dah tak terbit lesen, sebab tu kita kata haram. Lepas tu dia kata, dah haram, kita tak ada lesen, tak ada peraturan, kita nak apa? Tak ada dalam tempat kita, kata kita boleh pergi serbu tempat tu. Sebab tempat tu, pada pandangan kita tidak wujud. Jadi, tak boleh kawas dia. Sebab tu kalau kita nak pergi serbu, kita nak pergi tu, kita nak bayar elam, kita nak bayar overtime, kaki tangan, penguasa, gitu-gitu. Nak pergi di mana? Tempat tu tak ada lesen. Ada lesen, kita tarik balik lesen tu. Jadi tak ada lesen. Orang tak bayar duit bulan-bulan kita nak pergi jaga lah, ke mana tempat tu? Itu masalahnya. Dan hari ini saya balik Kelantan, pergi Jalan Hamzah tu. Jalan Hamzah tu pergi 7.5 kali. Boleh tengok pelaju-pelaju Melayu di situ. Pakai tudung, pakai kain batik. Tak sakit mana? 7.5 tengok. Jalan Hamzah secara terbuka. Pokok yang bahaya balik. Mungkin aku minta saja daripada pejabat di asing di Kota Darul ini. Benda terluasa. Banyak orang yang duduk di tumpah. Boleh tengok di tumpah tu macam-macam. Ada disco, rimba, disco macam-macam. Semua secara haram. Balik mana dia tak kuasa. Dia tahu ada, tapi dia muka tak ada peraturan dia kata. Kalau kita ingat kita ramah, so kita boleh balik lagi. Itu dia buat pula. Nak denda pun tak ada peraturan. Ya kan? Lepas tu nak pergi ni kita nak bayar overtime. Alasan yang diberi pada saya, bila saya dedahkan mengenai isu maksiat di Lima Malik ni, kampung Lima Malik ni, di Jalan Hamzah ni, Esko dia hubungi saya, dia kata masalah ni kita memang tahu, tetapi kita tak ada peruntukan untuk penguatkuasa kita kerja overtime, nak pergi serbu tempat tu, nak pergi jaga tempat tu. Sebab bagaimana nak ada peruntukan sebab kita tak ada lesen kan. Ada lesen kita tak butik, kalau lesen ada semua kita ke hati, kita betul. Jadi tak buat benda-benda tu yang patut. Tapi kerja ada maksiat, kerja ada sosial, sebenarnya benda luasa lebih teruk, tak boleh nak kapal. Dan bila tidak ada undang-undang, kita tak tahu siapa masuk dalam itu. Ada undang-undang, kita tahu haram untuk orang Islam masuk ke dalam. Kita boleh laksana. Soal berjaya atau tidak pelaksanaan itu soal kedua.
Tapi learning masalah ada di situ. Kalau ada lagi, boleh. Ada lagi? Ada itu masih ada yang terbuku. Kau nak dapat pasti tempat aku mana? Persaingan kita dengan yang di Darul Pusat di Paniai Putrajaya, isu-isu yang dimainkan. Dengan tuan dan kita counter. Terima kasih. Saya tengok, saya bawa di siapa, saya baca dari Arab lah. Sebelum ni, kan, yang pertamanya isu dia kata dia nak membantu kaki tangan awam, kaki tangan yang mereka bawa nak beli rumah, mengatasi masalah rumah. Yang kedua dia janji, saya baca semalam, grade 41 ke bawah tidak perlu bayar cukai. Antara dua itulah yang dia isu dia. Saya kata kita tanya dia yang pertama 23 tahun Pak mereka kata berapa bukti rumah rakyat yang Pak buat sepanjang 23 tahun dah usang sudah daripada 2004 sampai ke hari ini adalah ASKO yang bertanggungjawab soal perancangan ekonomi, kewangan dan kebajikan di Kelantan. Berapa bukti rumah rakyat yang dia buat itu? Yang ada satu dalam statement dia bagi tahu dekat Kelantan nak buat rumah kerajaan yang 4% tu pun dah tak ada perlu bayar. Tak perlu bayar sebab tak ada. Pinjaman tu tak ada interest lah. Ya, yang dia katakan kaki tangan kerajaan, yang dia kata tu 4% ni kaki tangan kerajaan dan juga kaki tangan apa ni, beli rumah dan beli kenderaan tidak bayar 4%. Okey, tetapi kalau tengok cukai dari segi cukai lain di Kelantan, peniaga kecil, kan ada cukai bako, cukai sampah, gitu gini semua. Kalau dia kata dia nak hapus cukai di sini, benda-benda tu pun dia tak boleh buat di Kelantan setelah 23 tahun. Saya rasa mustahil untuk dia buat. Dan di Kelantan dia pemerintah negeri. Dia Putrajaya ni dia ahli parlimen saja. Dia berjanji sebagai ahli parlimen kata Putrajaya, Parlimen Putrajaya pilih Musa jadi wakil rakyat. Dia setakat di parlimen saja. Kenapa yang dia boleh buat sebenarnya pada di Putrajaya? Dengan mana dia nak bina rumah, dia nak cari kerja mana? Kan? Kita yakin dia tak boleh guna Malaysia. Jadi kenapa kita nak risiko kan? Sedangkan di Kelantan 23 tahun Pak Muleta, sepanjang 23 tahun pemerintah 45 ahli Dewan Undangan Negeri Kelantan tiap-tiap kali pilihan raya adalah kesemuanya Melayu, kesemuanya Islam. Learning buat dua kali ada Cina okay, tapi Islam juga. Pun dia tidak boleh melaksanakan apa yang dia nak buat. Apa lagi dalam konteks yang memberikan kamu di Parlimen Malaysia. Dia setakat boleh kecek di Parlimen ya. Saya rasa mustahil untuk dilaksanakan. Di Kelantan yang dia ada kuasa, dia ada kerajaan, dia tak dilaksanakan. Belakangan ini saya dekat terima satu hari 56 SMS daripada PAS punya missionary lah. Saya disuruh DPTN turunkan harga minyak, turunkan harga kenderaan. Tapi yang saya nampak isu ini dimainkan oleh mereka golongan umur dengan saya lah, 40 hingga jangan anak muda tak ambil isu ni. Dan benda ni cukup popular. Nampaknya daripada kalangan kawan-kawan saya yang pasti dia beberapa balas SMS dengan saya lah. Seorang ni jawab, seorang ni jawab, dia belas SMS. Memang betul. Dia punya isu very sangat populis. Isu dia sangat populis dan saya dimaklumkannya kebelakangan ini cukup popular di kalangan kaki tangan kerajaan, kaki tangan sokongan yang hidup melebihi daripada pendapatan. Kan? Yang mampu pakai Proton, nak pakai Honda. Cukup popular. Nak tunggu harga kereta, nak tunggu harga minyak. Tetapi saya rasa kaki tangan kerajaan yang patut berfikir dengan baik. Bila cukai tak RTM, Pak Satu tak bayar cukai. Lepas tu harga minyak nak diturunkan. Lepas tu harga kereta nak diturunkan. Mana dia nak cari duit? Di mana nak datangnya duit? Duit yang dari Petronas dia nak bagi pula 20% kepada negeri-negeri. 20%
50% daripada yang correction. Sekarang kadang persekutuan bagi 5%, 5%. Dia nak bagi 20%. Jadi dari mana sumber dia? Kalau kita tengok Rafizi dan Anwar Ibrahim cakap, dia hanya menekankan bahawa dia boleh menjimatkan dari ketirisan. Kata yang digunakan ketirisan. Kan? Dia kata Barisan Nasional ni korup. Benda yang patut buat 10 juta jadi 50 juta. Jadi kita kurangkan ketirisan. Kita tutup independent power plant. Jadi kita jimat duit. Duit tu yang kita akan buat. Kita akan guna untuk turunkan harga minyak. Kita akan guna untuk bagi kemudahan yang percuma. Kita akan guna untuk tutup tol dan sebagainya. Persoalan ianya, kenapa dia tak boleh laksanakan itu di Selangor, di Pulau Pinang dan di Kelantan? Dia kawan lagi dan di Kedah. Kalau dia boleh menjimatkan ketirisan di Kelantan 23 tahun dah dia memerintah, tinggi lagi besar di Kelantan. Zaman Barisan Nasional dulu bajet Kelantan 300 juta lebih. Zaman PAH kan dulu 3 tahun boleh 300 juta lebih ya. Sekarang ni 47% hutan di Kelantan sudah digondolkan. Okey. Tetapi sebelum gondol dengan gondol ni, bajet tahunan kerajaan di Kelantan sudah main 380 juta ke 400 juta saja setahun. Tidak meningkatkan ekonomi negeri. Dia mau gondol tanah, dia mau tanah sawit pun, tapi tidak meningkat. Berarti ada ketirisan. Jadi saya rasa argumen dia dari segi ketirisan itu. Lepas tu kita kena tengok dari segi logik. Kerajaan perlu berlaku adil. Kalau kerajaan hapuskan itu, siapa yang bermanfaat daripada kerajaan hapuskan itu? Ialah pengguna-pengguna lebuh raya yang betul. Macam mana saya ada di Kelantan? Saya tak kata tak ada satu jalan pun yang betul di Kelantan. Tapi saya juga terpaksa menanggung beban. Sebab bila kerajaan hapuskan tol, kerajaan kena bayar balik pembasahan kepada konsesi. Kerajaan kena tanggung maintenance jalan raya. Orang-orang yang duduk kampung-kampung tak pakai tol, tak pakai jalan raya, terpaksa menanggung beban. Kalau hari ini kerajaan boleh bagi RM500 seorang, RM500 satu keluarga, boleh bagi seorang anak RM100. Bila duit itu semua akan pergi untuk kawal tu. Padahal kita yang tak pakai itu. Apabila kerajaan turunkan harga minyak, siapa yang untuk? Pengguna minyak. Yang kereta-kereta besar, orang-orang kaya, minyak banyak pakai, sisi 2 liter ke atas. Itu yang akan benefit. Kan kita kerajaan sokongan yang pakai motor, yang pakai kereta Proton, yang pakai Honda 1.6 cc je, tahu ke mana. Tapi daripada kita terpaksa diberikan untuk tampung orang kaya ni. Lepas tu pocik-pocik ada kapur, pocik bawa Honda kaca itu saja, kan? Berapa kilometer dia jalan satu hari, kan? Dia tidak benefit, dia tidak dapat apa-apa keuntungan daripada penggunaan harga minyak. Makcik yang duduk di kampung tidak mendapat keuntungan daripada harga minyak. Tetapi kerana kerajaan terpaksa subsidi harga minyak untuk turunkan harga minyak, kita sudah merampas hak mereka ini untuk benefit kepada orang-orang. Jadi adilkah kita pilih kerajaan? Sebab tindakan itu adalah satu tindakan yang tidak adil. Saya dari kampung di Kelantan, saya tengok, tidak siapa bagi saya ada di Kelantan tidak ada satu tol pun. Jadi ni sudah ada sistem yang ada. Orang yang pakai tol bayarlah tol. Orang yang tak pakai tol tak payah bayar tol. Orang yang pakai kereta besar bayarlah minyak lebih. Orang yang pakai kereta kecil bayar minyak sikit. Orang yang tak pakai kereta tak payah bayar. Tapi kalau nak turun harga minyak, orang tak pakai kereta ni kena. Nak hapus tol, orang tak pakai jalan raya pun kena. Ini adalah satu sikap agenda populis saja. Dan benda ni tak boleh dilaksanakan. Dia kalau tengok argumen Rafizi dan Anwar Ibrahim, argumen dia tentang ekonomi, dia pelik ke situ. Dia kata kita perlu hapuskan subsidi. Apabila kerajaan bagi subsidi gula, tambah subsidi gula, kita perlu hapuskan subsidi. Tetapi pada waktu yang sama, dia nak menambah subsidi.
Dia kata kita kuasa hapuskan subsidi. Anwar Ibrahim, sewaktu dia Menteri Kewangan, antara tindakan terakhir dia adalah menerima perancangan IMF untuk Malaysia. Dan antara perancangan IMF ialah menghapuskan subsidi. Kalau kita pergi di Indonesia, susu sikitnya mahal, gula mahal, barang mahal, minyak mahal sebab tak ada subsidi. Pergi Thailand tengok, minyak sikitnya mahal sebab tak ada subsidi. Negara-negara yang ambil IMF punya pendekatan tak ada subsidi. Dan Anwar menawarkan pendekatan itu pada Malaysia sewaktu dia Menteri Kewangan. Tapi hari ini dia kata, kita tahu nak turun harga minyak, macam mana nak turun harga minyak? Mesti kena tambah subsidi. Tapi dia cakap bila minyak turun, kos pengangkutan harga semua akan berkurangan. So barang-barang ni memang akan turun lah harga tu. Ya. So penduduk pun dapat dengan harga murah. Tak ekonomi. Ya, itu argument terima kasih. Saya argument dia memang. Jadi dia kata dari segi ekonominya dia turun harga minyak, kan? Berarti lori yang bawa gula ni pun akan turun, minyak dia tak banyak, dia akan turun. Jadi tetapi kita kena tengok kebanyakan barang-barang seperti gula dan sebagainya adalah barang yang diimport dari luar negara. Dibawa masuk dari luar negara yang tidak akan terjejas daripada industri dalam negeri, apa dia yang berlaku perkembangan dalam negara. Jadi kesan dia itu cukup sikit. Tetapi kita kena tengok juga macam saya cakap tadi, dia boleh turunkan di situ. Okey, katalah dia turunkan harga gula, dia turunkan harga minyak, berapa dia boleh turun harga minyak? Dia nak turun harga minyak tu macam mana? Dia kena ambil duit, kena tampung sebab minyak ni berdasarkan pasaran semasa. Dan dalam rejim minyak Malaysia ni, minyak kita antaranya berkualiti paling tinggi dan harganya paling mahal. Jadi kita jual, kita ekspor ke Jepun, kita ganti dengan beli minyak yang murah untuk jual dalam pasaran tempatan. Itu cara kita untuk tampung kita punya ni. Jadi kita boleh saksikan. Okay. Kita subsidi sikit punya. Untuk diturunkan harga minyak, berarti dia kena subsidi lebih banyak. Melainkan harga minyak dunia turun. Tapi kalau pasaran minyak dunia turun, Kajak Barisan Nasional akan turunkan harga minyak tu. Masalah sekarang sebab harga minyak dunia tinggi. Jadi untuk dia turunkan harga minyak, saya kata tadi dia terpaksa ambil duit daripada orang lain untuk masuk dalam tu supaya turun harga minyak. Jadi walaupun harga minyak turun, lori yang hantar gula tu makin kurang gula minyak, okay? Tetapi duit dalam pasaran semakin sikit. Apabila duit dalam pasaran semakin sikit, berarti barang tu akan jadi harga mahal juga. Orang turun, kan? Harga turun tapi kamu tak ada BT dah boleh. Harga gula turun, sekilo katalah sekarang ni sekilo RM2 katalah. Bila Anwar Ibrahim turunkan harga minyak turun sikit 75 sen. Tapi dulu aku dapat bering RM500. Lebih aku tak dapat dah bering RM500. Jadi apa hilang duit RM500. Untung gula sekilo hilang orang lain. Lepas tu satu lagi dari segi benda-benda lain. Contohnya bila dia turun, dia tak ada pendidikan percuma. Di mana kerajaan nak tampung pendidikan tu? Kan? Di mana kerajaan nak tampung pendidikan? Di mana ambil duit? Dia kena ambil duit daripada kita juga, daripada rakyat-rakyat, untuk masukkan balik ke dalam tu, dalam dana tu untuk bayar kos pengajian, untuk menampung kos pengajian. So, jadi harga barang turun, tapi kita duit tak ada nak beli barang. Sekarang ni bagi saya sistem yang ada cukup adil. Harga barang mahal, orang yang ada duit lebih belilah. Kan? Tak ada duit, pakailah barang yang murah. Kerajaan mengatasi masalah tu, dia buka kedai satu Malaysia dan sebagainya pada golongan-golongan miskin bandar supaya boleh menikmati. Kalau kita tengok di supermarket orang beli butter cookies dari Denmark kan, dulu tengok sedapnya makan. Lagi kedai satu Malaysia ada juga murah, bolehlah rasa. Jadi kerajaan cuba berlaku adil, kan? Jadi orang yang tidak mampu kita akan tolong dari sudut ini. Orang yang mampu dia mau guna. Saya duduk di Scotland. Waktu di Scotland, pendidikan percuma.
universiti diberi percuma kepada warga negara Scotland. Setiap warga negara Scotland yang belajar di universiti diberi pendidikan cuma. Maksudnya dia tidak bayar tuition fee. Itu saja. Kalau lain dia kena bayar, tempat tinggal dia, market dia, minum dia kena bayar. Bagaimana kerajaan Scotland mengambil uang untuk menampung pembayaran percuma pelajar-pelajar? Ialah dengan mengenakan yuran 300% lebih tinggi kepada pelajar-pelajar luar European Union. Maksudnya kita di Malaysia pergi belajar di Scotland, kita kena bayar 12,000 pound. Okey? Pelajar European Union hanya bayar 4,000 pound. Kita seorang warga negara Malaysia pergi bayar di Scotland, kita terpaksa tanggung 3 pelajar Scotland yang diberi pendidikan cuma. Itu cara kerajaan dia. Di Malaysia kita nak bagi pendidikan percuma pada rakyat kita, kita nak ambil pitih pada. Kita nak ambil pitih daripada siapa? Nak cas pelajar Nigeria yang datang Malaysia. Dia datang bukan nak belajar, dia datang nak claim tu kita ya. Kan? Nak cas pelajar yang dari China datang.